Alhamdulillah, selamat kita bertemu semula dalam pengajian kita pada malam ni. Hari ini kita sambung perbincangan kita sebelum kita masuk kepada PowerPoint kita. Sangatlah saya minta kerjasama. Saya punya mata ni pandang ke depan. Awak sini kalau boleh beralih ke depan penuh kat sebelah sini. Lebih baiklah kan. Saya tengok sini macam melopong, sana pula penuh. Kerana minta jasa baik, awak bangun, berada sini. Penuhkan naik kat sini. Saya ingin ingatkan tempat duduk kerusi tu untuk orang sakit kaki aja. Siapa tak sakit kaki jangan duduk. Duduk bawah. Minggu depan saya harap sebab ada ni orang datang duduk sebelah sini dulu Jangan duduk sana. Okey, kita sambung perbincangan kita. Kita sedang membincangkan adab-adab dan kesopanan menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang pertama kita dah bincang, hendaklah kita pergi dengan sumber yang benar-benar halal. Duit yang kita nak pergi menunaikan haji, kalau dia memang dari sumber yang halal, pastikan kalau dia dah cukup setahun, mesti ada zakatnya. Zakat mesti keluar. Kedua, pastikan duit itu daripada titik peluh kita yang halal. Tidak ada duit haram, yakni duit syubhah, duit hak orang pada kita. Sebagai contoh, misalnya seorang isteri meninggal atau suami meninggal, salah satu. Kalau suami meninggal, isteri ada hak dekat harta suami, tapi bukan semua. Ada hak orang lain juga. Kalau suami meninggal, isteri ada hak pada harta suami. Isteri meninggal, suami pun ada hak pada harta isteri, tapi bukan semua. Kalau seorang rumah, ambil contoh rumah nama suami isteri, kemudian isteri meninggal. Kalau kita ambil nama daripada harta sepencarian, suami punya hak dah memang separuh, lagi separuh hak isteri. Hak isteri suami ada bahagian lagi, yakni kalau dia tak ada anak, suami akan dapat separuh. Rumah 400,000, suami dah dapat 200,000, 200,000 isteri. Isteri punya 200,000, suami dapat separuh. Yang balance adalah waris isteri. Okay? Kalau ada anak, kalau dia tak ada anak, ibu bapa dia, adik-beradik dia. Kalau suami dia, isteri yang meninggal, rumah terus nama dia buat bodoh saja, kemudian dia kahwin, dia ambil jual rumah ni, dia beli rumah lain, dia makan harta tu harta orang. Dunia lepas, akhirat tak lepas. Dunia kita boleh pakai, Singapore punya law gini-gini, Islam punya law dalam Quran tadi. Okay? Isteri juga suami meninggal, harta dia separuh, lagi separuh hak suami. Dari hak suami dia dapat sikit, tak separuh, dia dapat 1/8. Kalau tak ada anak, suku balance. Kalau tak ada anak, mak bapak dia, adik-beradik dia dapat. Kita makan api neraka. Jual rumah, duit itu pergi haji. Itu haji yang haji itu takkan mabrur lah. Saya hak orang. Okay? Jangan kita ambil ringan. Ibu juga, kita seorang ibu, suami dah meninggal, patut jual rumah bagi anak-anak. Sepatutnya gitu. So itu hak anak-anak. Kecuali anak reda, tak apa, biar mak duduk kat rumah ni. Mak jual rumah, mak masuk mak punya bank satu orang, duduk dengan anak, duit tu mak pergi haji, duit tak bagi. Ini haram, walaupun anak beranak. Okay? Ini hak orang. Dunia kita makan, memang tak ada orang boleh lawan. Kalau awak ada hitam putih, black and white, ada surat lawyer, dia boleh pasang lawyer sebagainya, awak dapat lah. Bila makan hak orang, kita makan sepotong apa neraka. Okay? Kalau pergi haji, jangan daripada duit-duit ni semua. So zakatkan duit dari sumber yang halal, jangan daripada pekerjaan yang tak haram. Ini semua saya dah bincangkan kemarin. Nombor 2, kita pergi menunaikan ibadah haji ni, kita mesti ada ilmu. Kalau kita datang nak belajar bab haji atau umrah sekadar untuk belajar bab itu, sedangkan kita tak pernah belajar tauhid, kita tak belajar tasawuf, kita tak belajar fiqh. Ini 3. Yang lain tak belajar tak apa. Awak tak tahu baca Barzanji tak apa. Kita tak belajar bab hadis tak apa. Tapi ni 3 tak ada, ini kita akan rosak. Sebab ini asas keimanan kita.
Dengan tauhid baru kita tidak akan syirik pada Allah. Dengan fikih kita akan belajar bagaimana nak melakukan ibadah yang betul mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita tak akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam surat Khabar, baru saya tadi pagi diberi oleh murid potongan akabah hari Sabtu. Saya sebenarnya belum baca sebab tak payah kat rumah ada. Saya baca, memanglah banyak kita dalam zaman sekarang orang yang ingkar sunnah. Dia kata tak payah pakai hadis Nabi. Semasa saya ambil diploma Al-Quran dan Sunnah, buku Kasim Ahmad tu kita kena buat perbincangan, kita kena tulis kita punya apa yang dalam buku tu. So, buku tu menentang langsung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan katanya siapa ikut hadis Nabi akan sesat. Nauzubillah min zalik. Ini kafir lah, murtad lah orang. Okey. Orang kita tak boleh faham Al-Quran melainkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. So, kita mesti dengan ilmu yang sebenar. Kalau tidak, ilmu kita akan membawa kepada kerosakan. Misalnya dalam surat Khabar tulis, orang tu dia pergi haji suami isteri, tapi isteri dia tidak mau melontar jamrah. Sebab katanya dalam Quran tak tulis. Okay? Dan salatnya tidak buat 5 waktu, tak perlu, cukup 3 waktu. Orang yang mengatakan salat tidak wajib 5 waktu, hanya 3 waktu, bukan orang Islam. Murtad. Okay? So, ilmu mesti betul dan belajar tasawuf. Dan kita juga bawa bekal, kita pergi ke Mekah dengan membawa keikhlasan. Ini juga kita dah bincangkan. Jangan pergi kerana suami, jangan pergi kerana anak, jangan pergi kerana nama, jangan pergi kerana shopping, jangan pergi kerana sesuatu hal-hal dunia, tapi pergi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hamba Dia, Allah menyeru kita menunaikan ibadah haji dan kita dah cukup syarat, wajiblah kita pergi kerana Allah, nak menjadi hamba Allah, nak mendekatkan diri pada Allah, nak menjunjung segala titah perintah Allah. Dan kita pergi dengan penuh keikhlasan. Kita tidak pergi dengan penuh, pertama penuh keikhlasan, yang kedua dengan benar-benar taubat kepada Allah. Dan saya dah terangkan, taubat bukan di padang Arafah, taubat dari sekarang, balik ke pangkal jalan. Dan minggu lepas saya dah terangkan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerangkan kalau kita mengatakan kita taubat kepada Allah, belum namanya taubat kalau kita tak tambahkan ilmu. Ada orang dia pergi haji, balik haji, terus pergi haji pun hanya belajar buat haji, balik haji tak ada belajar lagi. Pada dia dah settle lah semua, tak perlu belajar-belajar lagi sebab dia dah tunaikan haji kan. Dia tak perlu apa-apa lagi. Belum namanya taubat kalau kita tak menambah ilmu. Semakin tambah ilmu kita, bukanlah kita semakin bangga dan takabur kerana pandai, tapi orang yang bertambah-tambah ilmu, dia akan terasa bertambah-tambahlah dia tahu. Aku ni sebenarnya makin bukan pandai, banyak yang aku tak tahu. Orang yang banyak tak tahu, boleh kita bilang, kita rasalah diri kita ni bodoh, belum pandai. Kalau belajar banyak pun belum pandai. Kalau bila kita belajar banyak, kita rasa kita dah hebat, dah pandai, ini takabur, tertipu. Okay. Jadi kita tambah ilmu, tambah ibadat, tukar perangai kita, ubah perangai kita, ubah pakaian kita, perhiasan kita juga ubah. Kita tidak melakukan memakai pakaian atau perhiasan yang bertentangan dengan syarak. Kita ubah kawan-kawan kita. Kalau kita ada kawan yang melalaikan, yang melekakan, kita cari kawan-kawan yang soleh dan solehah. Itu semua kita dah bincangkan minggu lepas. Kemudian juga kita dah bincangkan, kita nak pergi menunaikan haji, kita selesaikanlah segala hutang piutang kita. Seorang yang boleh tahan kita daripada menunaikan haji dan umrah, sama ada lelaki atau perempuan, ialah orang yang memberi kita hutang. Kita nak pergi haji umrah, okay? Orang yang beri kita hutang, dia kata, aku tak rela kau pergi, aku tak rela kau pergi umrah. Apa hak dia ada? Dia ada hak. Awak hutang, awak hutang tak payah pergi makan angin, awak hutang tak payah pergi umrah. Kecuali saya dah bilang awak tak keluar duit. Orang belanja, awak 1 sen tak ada duit nak pergi umrah. Orang belanja, itu lain cerita. Bukan awak yang keluar duit, okay? Ini orang belanja. Jadi kalau kita ada hutang, selesaikan, okay? Dan kalau ada amanah-amanah, wakilkan pada orang, kembalikan amanah orang. Ini semua selesaikan sebelum pergi Mekah, sama ada untuk umrah atau untuk haji. Yang keenam, kita membuat wasiat. Kalau kita ada harta, bilang anak-anak, apa-apa jadi pada mak atau pada ayah, mak dan ayah, harta kita
mak bayar tak ada hutang. Kalau ada hutang puasa, bilang ada hutang puasa belum bayar fidyah. Ada hutang zakat, bilang belum bayar zakat. Kalau kita tak dapat hutang, mak bapak tak ada hutang, apa benda pada Allah. Okey. Jadi kalau besok korang jual rumah, rumah ni bagi faraid setelah 1/3 buat amal jariah untuk mak dan ayah. Baik yang lain balik faraid. Habis, tak payah cakap. Dan kalau kita tak ada harta, sekurang-kurangnya saya terangkan minggu lepas, kita wasiat anak-anak kita, keluarga kita supaya takut pada Allah, jaga perintah Allah, jaga solat, jaga silaturahim. Ini kita wasiatkan. Ini kita dah sejam. Kemudian yang ketujuh, menyediakan nafkah untuk dirinya dalam pelayaran, juga untuk mereka yang di bawah tanggungannya. Kita nak belayar, bawa duit yang cukup, kita dah bayar share, dah habis, settle, makan, minum, tempat tinggal, transportation, semua dah kita dah settle. Cuma awak bawa duit tangan kerana apa? Mungkin awak nak beli buah ke, ni bukan nak bawa balik punya, nak makan kat sana. Nak makan apa ni, awak tengok ada makanan yang awak berkenan awak nak makan, awak tak nak makan kat chefnya, awak nak makan shawarma ke, awak nak makan nasi madi ke, atau macam-macam nasi ada kat sana, awak nak makan nasi Arab lah. Jadi awak bawa lah duit untuk awak nak makan. Jangan nasi nak makan free je. Duduk kat bilik, semua orang keluar belanja, dia keluar hari buah, dia ni keluar ini, keluar ini. Kita lepas tu kita punya turn, kita buat bodoh. Kadang-kadang kita kat Mekah pun kita jadi budak-budak juga. Saya kalau kat Mekah jadi budak-budak, hantu aiskrim. Kita akan suka makan aiskrim Arab, tak dapat kat negeri lain. Dia punya sedap luar biasa. Kita nak beli aiskrim, kita nak beli itu, nak beli ni, itu kita ada nafkah lah. Jangan nasihat harap minta kat orang. Okay? Jangan nasihat harap orang belanja. So ni kita boleh berhati-hati. Kemudian untuk diri kita dan orang kita tanggung. Siapa yang kita tanggung? Kita siapkan duit-duit mereka, perbelanjaan mereka. Jangan sampai kita pergi Mekah, kita susah orang. Ini semua kita dah bincang minggu lepas. Hari ini kita sambung yang ke-8. Berusaha mendapatkan keredaan dua ibu bapa, suami dan isteri, dan kemaafan dari sekalian saudara mara, sahabat andai, dan mohonkan doa daripada mereka. Kita nak pergi menunaikan ibadah haji. Sebelum kita register, kalau kita anak yang baik, kita boleh buat. Kita bukan budak-budak, kita dah kahwin, dah ada anak pun misalnya. Takkan kita nak pergi haji pun, nak pergi umrah pun, nak minta mak bapak punya izin. Actually, mak bapak mesti izinkan. Sebenarnya kita cuma minta doa restu mereka. Kita besarkan hati mereka. Kita pergi jumpa mak bapak kita. Mak bapak kita bermakna mak bapak kita dan mak bapak suami kita. Makna mertua. Kalau si suami, mak bapak dia dan mak bapak isteri dia. Sebab kedudukan mak bapak dan mertua hampir sama. Cuma dia tak melahirkan. Jadi kita sebelum kita pergi register, pergi jumpa kedua mak bapak ni. Beritahu pada mereka yang kita berhasrat nak menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, dan minta izin pada mereka, mak nak minta izin nak pergi haji atau umrah. Kita bukan budak-budak. Inilah adab-adab yang sudah tak dilakukan sekarang. Sebab bila kita dah kahwin, kita tak rasa lagi mak bapak tu mustahak untuk kita minta izin itu dan ini. Walaupun bagi seorang lelaki, ketaatan kepada dalam hidup dia, orang yang pertama dia wajib taat ibu dan bapa dia, bukan isteri dia. Kewajipan memberi nafkah, orang yang pertama ialah isteri dia, bukan ibu bapa dia. Itu kita mesti faham. Tapi ketaatan bukan soal nafkah, ketaatan dari ibu bapa dulu. So mana ketaatan tu bukan apa kita buat mak bapak bilang ya boleh tak boleh. Mana kita beritahu mereka, minta izin mereka insya-Allah perkara baik. Ibu bapa yang betul takkanlah halang. Bahkan dia akan doa. Jumpa mak kita, bapa kita, jumpa mertua kita, bapa mertua kita, cakap kita nak menunaikan haji. Belum register ni, belum register lagi. Nak minta izin mak bapa, nak minta doa mak dan ayah. Doakanlah kami. Kalau dia kata mak izin, kalau tak izin, mak doakanlah kami mak.
Mudah-mudahan daripada pasang niat ni sampai kita dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ni, mudah-mudahan Allah beri kita rahmat, keafiatan dan kekuatan untuk melakukannya, mendapat haji dan umrah yang mabrur. Kenapa kita letakkan mesti nak pergi jumpa mak bapak? Sebab mereka lah sebab kita ada dalam dunia. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, buka, bila-bila pun kalau kita lupa, buka ayat 23 sampai 25. Surah Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilalahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid lahumā janaha al-dhilli minar rahmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayani shaghīrā rabbukum a'lamu bimā fi anfusikum in takunu shalihin fa innahu kana lit-tawwabina ghafūrā. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu sembah Tuhan kamu dan jangan kamu syirik kepada-Nya. Dan sembah Tuhan kamu hanya kepada Allah kita sembah. Kita tak sembah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas Allah, mana bila kita sembah Allah, kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi bawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, siapa manusia paling tinggi darjatnya di dalam hidup kita? Ibu bapa kita. Okey. Allah Taala kata, dan kepada dua ibu bapa hendaklah kamu berlaku ihsan. Belas kasihan, kasih sayang, hormatkan ibu bapa. Kalau sekiranya mereka tua di dalam zaman kita, salah satu di antara mereka atau kedua-duanya sekali, mereka tua, orang tua tak sama dengan orang muda. Dia lupa, dia lalai, kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia tak perasan apa dia buat, kadang-kadang dia cepat mengadang, cepat mengajuk, sikit-sikit mengajuk. Ini biasalah. Kalau kita dah umur, kita akan rasa demikian. Kita tak boleh tersilap sikit. Jadi orang kita sebagai anak, kita mesti ingat, dulu aku kecil pun kuat mengajuk. Mak kasih apa barang sikit lambat ke apa, tak nak makan. Mak nanti pujuk, makanlah sayang, makanlah sayang. Besok kita dah tua, kita pula jadi anak, kuat mengajuk. Ini biasa. Jadi Allah Ta'ala kata ihsan, kesiankan kepada mereka. Fala taqul lahumā uffin, jangan sekali-kali kamu berkata uff. Apalah mak ni? Mak, ayah. Ini uff, termasuk bagian uff. Wala tanharhumā, jangan kamu tengking mereka sekalipun mereka salah. Kita tak bilang mak bapak tak pernah salah. Jangan pula kita jadi mak bapak, kita bilang aku mak, aku bapak, kita bila-bila pun betul. Tak, kita tetap manusia. Tetap manusia. Sama ada kita jadi mak bapak atau jadi anak. Kalau mak bapak kita buat salah, kita bilang dia buat, mak aku buat salah, she must say sorry to me. Bapak mesti cakap sorry dengan aku. Jangan ada perasaan macam begini. Kita tetap beri penghormatan pada mereka sebab mereka mak bapak kita. Mereka salah pun kita minta maaf. Mereka tak salah lagi patut kita minta maaf, kan? Kita kena jaga, jangan sampai kita tengking hati mereka, suara tinggi pada mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, berkatalah pada mereka dengan perkataan yang mulia. Saya dah cakap baik-baik, mak saya satu tengking. Tak apalah, dia tengking, pahala kita tetap dapat. Pahala kita tetap dapat. Kita kalau pelihara mak bapak kita dengan keadaan dia mudi selalu, penyakit selalu, macam-macam masalah, pahala kita itu balasannya itulah syurga. Wa khfid lahumā janaha al-dhilli minar rahmah. Wa khfid lahumā janaha al-dhilli, turunkan sayap kamu, tundukkan sayap kamu kepada mereka. Kenapa Tuhan kata janaha? Janah tu makna sayap. Sebab bila kita sebagai anak, masa kecil-kecil bergantung kat kain mak bapak kita, gantung kat mak bapak. Tapi bila kita mulai dewasa, dah bersekolah tinggi, dah bekerja, dah berduit, dah beristeri, dah bersuami, kita macam terbang jauh, dah terlampau tinggi. Kadang kita dah tak pandang mak bapak kita ke bawah. Sebab mereka lah kita jadi apa yang kita jadi hari ini. Sebab mereka.
Allah tak bersebab, manusia bersebab. Wujudnya Allah tidak bersebab, wujudnya manusia ada sebab. Wujudnya Allah tidak berkerana, wujudnya kita kerana Allah. Wujudnya kita sebab apa? Wujudnya kita ada sebab, ada masa. Wujudnya Allah tidak berkerana, tidak bersebab, tidak bermasa. Kita punya sebab dari mak bapak. Kita dah tinggi naik, pandanglah ke bawah, mak bapak aku tinggal kat bawah. Jangan kita fikir dengan kita beri sebulan 100 ke 200 ke macam kita dah cukup lah pada mak bapak kita. Berapa banyak aku nak kasih? Ingatlah, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, kalau seorang anak meletakkan dunia dan segala isi dunia di kaki mak bapak dia, dia belum lagi terbayar budi baik mak bapak dia. So jangan pandang 100 cukup. Pandang, kita akan bantu mereka selagi hidup kita dengan doa, bukan selagi mereka hidup. Kita kalau sayang mak bapak kita selalu Allah Ta'ala kata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kita doakan mereka, ya Allah, kasihanilah ibu bapa aku sebagaimana mereka telah mengasihani aku semasa aku kecil. Dan kita terus doa ke ibu bapa kita, masa dia hidup dan setelah dia meninggal, selagi kita hidup, bukan selagi mereka hidup. Kalau kita nak dapat kedudukan sebagai anak yang soleh dan soleha, berbaktilah pada ibu bapa. So sekarang kita nak pergi menunaikan haji atau umrah, jangan sampai orang luar beritahu mak bapak kita. Sebelum kita cakap dengan orang lain, mak bapak kita lah kita utamakan. Mak bapak kita, mak bapak suami, sama. Kita pergi jumpa mak bapak kita, mak mertua kita, minta izin mereka, minta doa mereka. InsyaAllah perjalanan kita barakah. Okay. Saya dengan mak tu okey lah. Mak mertua ni alamak, sakit jantung aku mak mertua. Why kita benci mak mertua kita? Why kita benci bapak mertua kita? Mana something wrong dengan kita tau? Something wrong. Pada hari kita baru kahwin, kita baik dengan mak mertua. Tapi lepas tahun kahwin, dah benci mak mertua, pak mertua. Kenapa? Pasal kita dulu tak tahu, punya dia ni kuat mengomel. Kalau kita, mak kita mengomel, kita nak buat apa? Tangkap dia masuk dalam goni, buang kat longkang. Betul? Tak boleh kan kita buat gitu? Mak kita mengomel ke, marah ke, geram ke, tak geram ke, mak aku mana nak buang? Begitulah mak mertua ingat macam gitu. Okay? Kalau kita menantu yang baik, insya-Allah selalu hambat hati mak mertua, bapak mertua. Mereka akan sayang kita lebih pada anak. Okay? Tapi kalau anak menantu semua kata, alah bukan mak aku, dia betul aku, alah bukan mak aku. Ingat kalau misal habis contoh, seorang suami, dia punya mak mertua kat kampung, dan si isteri, bapak mertua dia sakit, suami kata tak boleh. Atau kita kat Singapura, mak mertua nak tinggal dengan kita, tak boleh. Sama macam awak tak kasih mak bapak awak tinggal rumah awak. Apa hukumnya? Dosa lah awak. Okay. Jangan ambil ringan perkara ni lah. Hari ni bukan nak cerita pasal mak dan bapak punya cerita. Tapi cerita ialah sebelum pergi haji dan Mekah, redha mereka mesti dapat. So kita kena pergi minta izin, lepas tu minta mak. Ni belum keluar rumah tau, baru azam. Saya dah berazam nak pergi haji, saya dah berazam nak pergi umrah, saya nak minta mak punya izin, ayah punya izin, dan saya nak minta ampun mak. Ampun ayah, kalau saya ada dosa daripada saya dilahirkan sampai hari ini. Apa dosa saya mengecilkan hati, cakap kasar, kesat, menengking, mengherdik, atau apa saja saya membelakangkan mak bapak, ampunkanlah saya. Saya mintalah mak dan ayah punya redha. Gitu juga kita dengan mak mertua, bapak mertua kita sudah berazam nak pergi haji, kita pergi jumpa mak. Awak jadi menantu, mungkin awak pada mak awak daripada lahir, tapi pada mak mertua daripada kahwin. Semenjak saya menjadi menantu, kalau saya buat salah dengan mak, dengan ayah, saya dosa, ada silap salap, saya menyinggung perasaan sebagainya, saya minta lah maaf, saya minta lah redha. Merendah diri tidak menjatuhkan maruah kita, bahkan menaikkan darjat kita. Okay. Kita menghormati orang tua. Apa aku tunduk dengan dia? Tak adalah aku tak tunduk lah. Itu sebab walaupun kita kadang ada orang dia pergi haji, dengan kalangan saudara, mara, sahabat andai, orang pandang dia hebat. Tapi di sisi Allah dia tak hebat. Sebab mak bapak dia, mak mertua, bapak mertua dia diabaikan, dia berkecilkan.
Haji dia sekadar gitu dah, on the surface saja. Tak menusuk ke jantung dia. Okay. So kita minta redha dari ibu bapa. Kita lepas itu kita suami isteri. Ustazah, kita sama-sama nak pergi haji. Yes. Kita bukan pergi isteri lain suami lain, kata ini pergi sama-sama. Still isteri minta maaf, minta ampun dengan suami. Suami minta maaf, minta ampun dengan isteri. Suami pun nak minta maaf, minta ampun. Yes. Isteri minta maaf, bilang dengan suami, abang, semenjak saya jadi isteri awak, sampai hari ini kalau ada dosa saya, salah saya, silap saya, kadang-kadang kita isteri, kadang kita terlupa ni darjat suami tinggi. Nabi bersabda yang bermaksud kalau seorang isteri, maksud hadis kalau seorang isteri suami dia keluar darah dan nanah, ni simbolik darah dan nanah dari ujung rambut sampai ujung kaki, isteri jilat nanah tu belum tertunai hak suami. Maaf, besar kepala lah suami. Misalnya dia bilang, baru kalau dulu RM20.5 baru $100 aja nak jilat nanah dia, tak ingat apa. Ini bukan makna kita disuruh jilat nanah tu najis. Faham tak? Nabi cakap tu simbolik, makna darjatnya tinggi kalau dia menunaikan tanggungjawab dia. Okay. Dalam kita sayang, loving each other, kadang-kadang kita biadab juga. Ada masa kita tengking dia, ada masa kita masam muka dengan dia, ada masa dia suruh apa-apa, nampak aku tak boleh habis lah. Makan 24 jam tak siap makan. Ada yang tidak tahan sampai siap makan. So dia geram, mesti nak kena masak, nak kena begitu, nak kena gini. Ini semua pahala. Alamak, baju dia nak gosok, dia ni pakai baju hari 3 lain. Pengsan aku dibuatnya. Pergi kerja, balik kerja salin, balik kerja pergi masjid salin, lepas masjid nak pergi keluar mana dia salin lagi. Jadi ini semua bukan tak ada satu perkara. Kalau dunia pun tak ada FOC, di akhirat pun tak ada FOC. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa buat amal baik walau seberat debu pun dia akan dapat pahala, dia akan lihat. So kita sebagai isteri tunai dengan tanggungjawab kita. Jadi kita sekarang nak pergi haji, nak pergi umrah, sama-sama nak pergi, minta maaf lah. Saya kalau ada buat salah pada awak, menyakitkan hati awak, menyinggung awak, mengumpat awak, kadang mengumpat. Kalau tak mengumpat, duduk. Memang suami saya pun macam itu. Orang lelaki semua tak kasi muka. Begitu gini. Jadi kita duduk tak ada kerja lain, duduk mengumpat suami. Ini semua dosa kan. Sekarang nak pergi haji, bukan di Arafah minta maaf. Di sekarang ni kat rumah, belum hari belayar, dah ada pasang azam minta maaf dulu. Nak keluar lagi 1-2 hari nak belayar, minta maaf lagi. Supaya kita bersih dengan dia. Kalau terkejut kita mati kat sana, kita tak ada dosa dengan suami. So kita minta maaf dengan suami kalau kita ada buat apalah salah. Atau kadang-kadang kita mengambil hak dia, duit dia kita belanjakan tak terhara, bagi dia tu, bagi dia ni sesuka hati, tanpa izin dan tanpa redha dia. Suami pun kena minta maaf dengan isteri. Sebab suami, kebanyakan suami kena minta maaf dengan isteri zaman ini. Sebab bukan semua kebanyakan sekarang, zaman sekarang suami-suami rasa bila dia kahwin, perempuan tu mesti tanggung dia juga. Dia nak beli rumah pakai CPF isteri. Kalau isteri tak redha, kan? Isteri tak redha, berdosa suami tu. Nanti dia kata kau kerja, aku kerja, awak bayar ni, awak bayar ni, awak bayar ni. Di mana boleh? Isteri kerja 100% duit isteri. Suami tak boleh pakai 1 sen. Suami kerja, suami biar duit, bayar nafkah. Belajar buat munakat, apa makna nafkah. Dia dah tunaikan nafkah, rumah, semua urusan rumah suami yang bayar. Semua. Everything. Urusan rumah, suami bayar. Makan, minum, pakai, isteri dan anak. Dan segala keperluan, transport anak, tuition anak, isteri sakit, ubat ni semua tanggungjawab suami 100%. Bukan isteri. Isteri kahwin di Mesin pun tak payah keluar duit. Itu dari segi hukum Islam. Kalau macam itu susah lah. Dan jangan hidup macam orang kaya. Orang sekarang dia nak senangkan hati isteri, nak senangkan hati suami, hidup macam orang kaya. Hidup according to kemampuan kita. Okay? Sekarang suami dah banyak pakai duit isteri. Lepas tu semua burn. Tak payah. Isteri tak redha. Ada isteri sampai hari simpan kat jantung. Sampai hari ni duit mas kahwin aku dia tak kasih. Main-main tu. Okay? Ini semua masalah. So suami kena minta maaf, mungkin tanggungjawab tak beri.
Suami barangkali terlebih banyak dekat luar daripada dengan isteri. Suami tak menunaikan nafkah zahir, batin pun tak bagi, macam-macam tak bagi. Ini kalau isteri tak reda, azab dia susah je ke akhirat. Okey. Jadi dia kena minta maaf lah kalau saya tak tunaikan tanggungjawab saya, saya leka dalam tanggungjawab saya dan sebagainya pada awak, bermaaf-maafan. Tapi bukan makna isteri tak boleh bantu suami dalam pengurusan rumah. Ingat jangan macam ini balik perang kat rumah. Cakap saya dah belajar nyanyi. Ustazah Kamalia cakap isteri tak wajib tanggung Husin. Saya tak nak tanggung awak lagi. Awak nak bayar semua, awak punya tanggungjawab. Kita tolak ansur. Apa yang kita beri selama ni, yang sudah kita beri adalah salah sedekah. Kita bersedekah pada suami kita. Suami itu malu lah juga sikit, tak maco. Tapi kita pula jangan bilang, oh, saya tak kata sedekah. Awak ni kan peminta sedekah. Saya tukang bagi sedekah. Jangan ingat macam itu. Masya Allah. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan tubdilu sadaqatikum, membatalkan sedekah kamu bil manni wal adha, dengan membangkit dan menyakitkan hati. Dosa yang didapat. Kita dah hantar ke akhirat. Itu bahagian kita. Kita tolong suami kerana Allah. Gaduh macam mana pun, duit dia cerita jangan keluar. Ini kita kena jaga. Okay? So kita ada silap dengan salah dengan suami ada salah dengan isteri, minta maaf antara satu sama lain. Kalau kita sama-sama belayar. Kalau seorang aja belayar pun kita minta maaf. Sebab kita tak tahu. Kita jumpa lagi ke tak jumpa lagi. Kalau kita pergi pun sama-sama suami isteri, takut salah seorang meninggal kat sana. So kita sudah bersiap sedia. Kita tak nak buat apa yang dibuat banyakkan Syekh Haji buat. Apa yang Syekh Haji buat? Saya Nabi tak tahu sama ada tak orang buat PM kat sini tak? Saya suruh dia tanya, pasal Ustaz Fauzi tanya dengan saya, suruh tanya saya, ada tak ada apa-apa nak satu soal. So saya kata saya tak faham. Tak pandai. Banyak sekarang pada pandai. So mintalah Presiden Amtas beri saya keterangan, ada tak dalil dari Quran atau hadis atau amalan para sahabat tentang amalan di Arafah waktu wukuf, lepas doa berlari berpeluk-peluk suami isteri di depan orang ramai. So ini akan dibuat. Sebahagian besar syekh-syekh Singapura buat. Ini orang Singapura je buat. Nanti syekh pasang mikrofon tau. Dah habis doa di wukuf hari Arafah. Kan dah habis semua doa. Nanti syekh kata siapa-siapa yang ada suami isteri, pergilah minta maaf. So si isteri pun, abang. Si suami isteri pun, Dinda, apa peluk-peluk depan orang ramai. Itu saya bilang, bila dia berpeluk-peluk depan orang ramai, anak-anak dara tersipu-sipu, mak janda tertelan video. Pasal tak ada siapa kita nak peluk. Arafah bukan tempat berpeluk suami isteri. Dalam ihram, itu rafas kita sudah lakukan. Dalam ihram. Jangan ambil ringan. Okay. Arafah, Mina, Muzdalifah, 5 hari hati, jiwa, raga kita tumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk suami kita, bukan untuk isteri kita, bukan untuk mak bapak kita, bukan untuk siapa-siapa. Nak peluk, nak minta maaf, nak menangis, nak apa, sekarang, sebelum belayar. Okay? Bukan di padang Arafah. Jadi sebelum saya tanya, minta ada tak dalil, jawapan yang diberi oleh Presiden Amtas, tak ada dari Quran, tak ada dari hadis, tak ada dari mana-mana ini. Yang buat orang kita lah buat. Saya bilang kalau tak ada, kenapa buat? Orang dalam ibadat. Bukan time nak kita berpeluk suami isteri, pula depan-depan orang. Islam, kita nak berpeluk-peluk pun suami isteri kita halal tau. Kita tak buat depan orang. Al-haya'u minal iman. Malu daripada iman. Orang Islam dia pemalu. Ini daripada orang suami isteri peluk, suami isteri dalam ihram. Suami dengan pakaian 2 keping kain tu, isteri dengan pakaian putih dia, apa peluk-peluk depan orang ramai. Ini jaga. Minta maaf sekarang Bila minta maaf? Sekarang. Bila malam ni boleh? Boleh. Minta maaf. Habis hari raya minta maaf lagi. Nak belayar minta maaf lagi. Banyak-banyak minta maaf tak apa. Tak, kita nak pergi dalam keadaan bersih. Okey? Begitu juga kita minta
kemaafan kepada saudara mara kita. Kita ada adik-beradik. Okey? Orang yang adik-beradik kita, adik-beradik suami ni orang yang dekat dengan kita. Takkan kita tak bagi tahu adik-beradik kita nak pergi haji. Tiba-tiba orang datang beritahu dengan abang kita, dengar Fatimah nak pergi haji. Si abang terperanjat. Dia abang, dia kakak, dia adik-beradik. Dia tak tahu, orang luar bagi tahu dia. Kerana nak save muka dia, dia cakap bohong lah. Memang saya dengar juga gitu. Padahal dia tak dengar. Dah bohong tak? Bohong kan? Kerana apa? Kerana kita punya salah. Kita ada abang, ada kakak, ada adik, kita tak bagi tahu. Tak nak bagi tahu. Nanti nak belayar baru bagi tahu. Kalau awak tiap-tiap tahun belayar tu lain tak? Awak first time nak belayar. Adik kakak kita kasih tahu apa salah? Tak salah. Yang salah, yang tak ada dalam Islam, masuk dalam surat khabar, saya dengan ini nak beritahu, saya Kamaria binti Abdul Halim nak menunaikan ifradu haji, minta maaf zahir dan batin. Ini tak ada dalam Islam, tak perlu masuk surat khabar. Faham tak? Tapi ini adik-beradik kita selalu telefon, kita selalu berjumpa. Kita yang mesti beritahu mereka. Bukan kita tak nak beritahu, biar orang lain beritahu. Kecil hati mereka. Kita nak pergi haji ni. Okay? Kita nak pergi haji, nak pergi umrah. Kita kecil hati keluarga kita. Bolehkah kita dapat mabrur? Okay? Beritahu mereka. Cara telefon, cara apa. Tapi cakap mereka adalah darah daging kita. Suami pergi adik-beradik, kita pergi adik-beradik. Orang yang rapat dengan kita. Sahabat-sahabat karib kita. Mereka sahabat kedudukannya. Kalau kita bilang Nabi orang yang paling rapat dengan Nabi, sahabat Nabi. Sahabat bukan kawan. Ini sahabat karib. Takkan kita tak bagi tahu dia? Jadi kita bagi tahu orang yang karib dengan kita saja, yang dekat dengan kita. Tapi kalau orang yang tidak dekat dengan kita tak perlu kasih tahu. Kalau dia tanya kita, dengar-dengar kata tahun ni orang nak berangkat dia. Tengok macam mana. Jangan jawab macam itu. Tengoklah macam mana. Nanti tengoklah macam mana Tuhan bagi awak. Maknanya awak belum tahu punya visa, barangkali ada masalah. Bila orang tanya, dengar kata awak nak pergi berangkat tahun ni, insya-Allah kalau Allah izinkan, doakanlah mudah saya dapat. Cakap macam itu. Insya-Allah. Jangan jawab bohong-bohong putar belit. Orang tak tanya, jangan pergi bilang, nak cakap awak, saya nak berangkat. Ada orang tak faham tau awak cakap. Nak berangkat pergi mana? Nak berangkat lah, pergi mana? Orang nak balik, awak tahu rumah, saya tahu rumah awak. Lepas tu saya nak balik, saya bilang, nak bagi tahulah awak, saya nak berangkat. Nak berangkat pergi mana? Lepas ni pergi rumah siapa? Orang ingat macam itu. Kalau orang separuh umur, orang tua, dia tahu makna berangkat tu. Mana orang cakap berangkat, mana nak berangkat pergi haji. Kan? Tapi kalau younger generation dia tak faham. Dia tak berangkat pergi mana. Kalau orang tak tanya, tak perlu cakap. Bila orang tanya, cakap. Pada yang rapat-rapat, yang dengan saudara mara yang rapat, yes, cakap. Dan kita, bila ada orang tahu kita nak pergi haji, dengar kata nak berangkat, insya-Allah doakan saya ya. Habis orang tu macam mana tu angkat tangan, angkat dua tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Angkat gini tak payah. Doa tu tak mesti angkat tangan. Angkat tangan lebih baik. Mungkin kita orang yang rapat, ni mak kita nak belayar, kita kat tiga semalam kita angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, ibu bapa aku nak pergi menunaikan ibadah haji, aku pohon padamu ya Allah, peliharalah dua ibu bapa aku, selamatkanlah mereka, tolonglah mereka menunaikan ibadah ni dengan sesempurna-sempurnanya, sihatkanlah mereka, bagaimana mereka pergi dalam keadaan sihat walafiat, temukanlah kami kembali dalam keadaan sihat walafiat. Itu awak boleh angkat tangan. Tapi kalau kita kawan-kawan biasa, doakanlah saya insya-Allah mudah-mudahan dapat haji mabrur. Dah cukup lah tu. Itulah doa. Faham tak? Setiap orang awak jumpa dia kata insya-Allah mudah-mudahan awak sihat walafiat, dapat haji mabrur. Masya-Allah. Ini yang kita dah. Ada orang doa orang pun dia tak nak. Pernah satu ketika saya mengajar di sini juga, seorang pelajar tanya kepada saya, dia kata, saya nak tanya ustazah, dia dapat tahu adik dia nak pergi haji tahun lepas. Dia kata adik dia nak pergi haji. Dia kata bila dia dapat tahu, dia pergi telefon nak datang, adik dia marah. Adik dia perempuan.
Dia pun perempuan. Dia kata, tak payah tanya, tak payah datang. Jangan datang. Saya tak suka orang datang, saya tak suka orang tanya. Guru saya belajar, dia kata ini riak hukumnya. Kita nak pergi haji, orang nak datang, orang nak salam-salam, habis orang nak hantar kita ramai-ramai. Tak payah, saya tak nak satu benda. Ini pun riak, saya pun takabur. Orang yang tawaduk ialah kalau adik kakak apa salah? Kan silaturahim. Memelihara silaturahim itu digalakkan dalam Islam. Okey. Ini dah adik-beradik pun tak nak kasi tahu, apalagi orang luar dia tak kasi tahu. Kita bukan nak pukul canang. Ingat bukan nak pukul canang. Kita beritahu yang terdekat. Apa boleh tak saya nak bawa kenduri ustazah? Nak pergi haji, nak pergi umrah, bawa kenduri boleh tak? Tak ada dalam Islam suruh. Dalam hukum tak ada Kalau nak pergi haji kena buat kenduri kendara. Kalau balik haji ada. Dah selamat, dah menunaikan ibadah haji dan umrah, kita buat kenduri kesyukuran. Syukur kepada Allah semua dah selamat. Tak payah pakai satu kampung, satu negeri. Kita adik-beradik, anak-beranak saja doa selamat dah cukup. Tak ada sendiri buat pun dah cukup. Okey. Kita tak ada dalam Islam digalakkan, disuruh, disunatkan nak belayar mesti ada buat kenduri kendara. Tapi saya ingat macam nak buat juga. Apa niat awak? Saya berniat, saya tak pernah nak bikin majlis rumah saya. Saya tak pernah jemput saudara mara saya kasih makan, sahabat andai kasih makan. Inilah peluang. Saya suka nak jamu mereka dan minta doa mereka. Mungkin saya air raya dapat berjalan rumah saudara mara kan. Dapat minta maaf dan sebagainya. Tapi saya ingin yang ada saya tak dapat jumpa. Dan mungkin yang orang ini tak pernah. Saya punya anak pun baru setahun. Nak tunggu anak saya kahwin, tak saya hidup ke mati. Okay? Nak kasih orang makan. So saya ingat nak buatlah majlis jemput yang terdekat. Okay? Yang terdekat lah. Ini nak buat majlis kenduri pergi haji atau pergi umrah sampai buat kad. Sampai buat macam jemputan kahwin. Apa matlamat awak? Niat nak kasih makan, rumah saya kecil ustazah, satu bilik tu hall, manalah muat, terpaksa kasih bikin kat bawah. Okeylah, awak ada alasan kan? Bikin kat bawah. Apa niat awak? Memang kerana Allah. Kalau orang datang ni, kau tak salam, kalau salam kosong macam mana? No problem. Saya kan ingat nak minta sesuatu, saya dah kira satu orang kau kasih aku RM10. Kalau 10 orang dah berapa 100 orang aku jemput, 200 orang aku jemput, 300 orang aku jemput. Kita keluar belanja apa kasih dia makan. Kalau kasih makan nasi berani mahal pula. Fikir kau sah, senang-senang. Bikin mie siam, tahu satu macam 2-3 macam kuih, bikin air sirap, belanja tak banyak. Tapi at least satu orang $10, 100 orang aku jemput, 200 orang ni dah kira-kira, untung juga. So awak punya niat bisnes. Dan bisnes lah awak dapat. Okay. Orang kasih tak kasih itu bukan masalah. Kita tak pergi haji kerana kita tunggu orang kasih kita duit. Faham tak? Kita dah uruskan. Kita tak harap, kita niat nak kasih makan. Kita datang orang jemput pun kerana nak kasih makan. Kerana orang jemput. Dia kasih makan, tak kasih makan tu tak soal. Orang jemput kita kerana nak pergi haji, kita pergi, kita doakan dia. Okay. Kita dah jadi ada tradisi, kita datang nak kasih sesuatu. Nak kasihlah, tak kasih tak apa. Kita jadi tuan rumah, awak tak kasih pun saya dah jemput awak. Saya gembira. Bukan bila awak kasih saya senyum lebar, bila awak tak kasih saya masam bertangkup. Sekali bukan selalu aku pergi haji, sekali aku pergi haji ni pun tak kasih apa. Manusia tak ada otak, tak ada akal, tak ada kemanusiaan ke apa. Jangan tak ada perasaan. Kalau awak tak ada niat apa-apa, hanya nak jemput keluarga yang terdekat saja, okeylah. Ini pernah berlaku. Orang jemput nak pergi umrah, bukan pergi haji. Bikin jemputan 500. RC semua dia jemput. Ini dah tak betul lah kan? Ini pada saya dah bisnes lah. So kita ingat jadi kita kasih tahu keluarga, pohon doa, kenduri kendara tak buat, tak ada masalah. Habis saya nak doa, buat sendiri doa. Okay? Buat sendiri. Saya kira awak semua pelajar saya, kalau pelajar saya sendiri di kelas awak dah dapat 3 risalah. Purple, merah, hijau. Hijau semua orang akan dapat di bengkel haji. Sebab kita ada bengkel haji lepas hari raya ada bengkel haji, 1 hari workshop kat sini. Kita datang pagi sampai petang, kita akan kupas balik semua pelajaran kita. Okay? Itu kita akan beri awak 2 buku selawat. Okay. Tapi yang merah sama hijau pelajar saya tak akan diberi lagi. Siapa yang tak pernah dapat saja boleh jumpa saya. Kalau saya ada spare saya kasih.
Di buku tu semua kita punya amalan-amalan, doa selamat semua dah ada kat situ. Apa nak baca doa suami minta lindung daripada segala malapetaka, bala bencana, kezaliman manusia, kejahatan, gangguan sihir, gangguan jin manusia dan sebagainya. Kita minta kepada Allah. Boleh buat sendiri. Ataupun pula nak beranak buat. Jadi kita nak buat kenduri, pada saya buatlah. Saya tak berani cakap tak boleh. Awak kasi orang makan takkan nak bilang haram, kan? Takkan kita bilang haram kasi orang makan, tapi takut niat kita rosak. Okay, so itu. So kita yang ke-8, kita ingat usaha untuk dapat reda ibu bapa, reda suami isteri, beritahu adik-beradik, minta maaf dan reda mereka, sahabat andai, orang yang karib dengan kita, pohon doa mereka. Yang ke-9, berusaha mendapat teman yang soleh atau solehah dalam musafir. Mudah-mudahan dapat membantu kita mencapai haji mabrur. Kita nak pergi belayar ni, kita nak cari teman. Kalau kita pergi suami isteri, kalau kita sama suami isteri seiring sejalan, sama-sama bertakwa, sama-sama beriman, sama-sama taat beribadah pada Allah, sama-sama ada ilmu. Suami adalah teman hidup isteri, isteri adalah teman hidup suami, pergi haji sama-sama membantu each other. Alhamdulillah, tak perlu orang lain. Tapi barangkali kita di sana, barangkali suami di bahagian lelaki, isteri di bahagian perempuan. Ataupun kita orang perempuan, kita tak pergi dengan suami, kita pergi dengan kawan-kawan, dengan sahabat, dengan saudara, 2-3 orang. Suami si lelaki pun begitu, dia tak pergi dengan isteri, dia pergi dengan kawan. Kita pergi dengan siapa, itu tak ada masalah. Yang paling penting, mereka tu hendaklah orang-orang yang soleh, orang yang takut kepada Allah, yang takwa, yang berilmu. Sebab kalau kita dah bawa kawan-kawan yang tak berilmu, takut kita tak banyak sikit kena ikut telatah mereka. Kadang mereka kata, jom lah kita pergi. Aku nak beli jubah, aku temankan aku. Tak payahlah aku air baca. Alah, sekejap aja. Aku bukan selalu je tolong lah. Apa lah kau. Jadi kita tak ikutkan dia. Kita rasa dia kecil hati. Ikutkan dia. Aku kalau iktikaf kat masjid aku dapat pahala banyak. Bukan selalu dapat pergi iktikaf kat Masjidil Haram. Bukan selalu beriktikaf kat Masjid Nabawi, kan? Jadi kalau kita dapat teman yang solehah, dia takkan ajak kita siap shopping. Okay? Dia takkan mudah merajuk. Dia takkan mudah marah-marah. Kadang-kadang di sana, even awak batuk boleh menyebabkan orang marah tu. Boleh jadikan orang marah. Kalau dah awak kat masjid, dah tentulah orang tak boleh marah. Tapi awak satu bilik, berkumpul dengan 3-4 orang. Tiba-tiba awak kena batuk. Kalau batuk sikit orang tak kisah. Kalau batuk banyak, orang ni nak tidur, orang tu nak tidur, yang ada orang marah, dapat tidur, mengamuk. Jangan ingat orang tak marah. Kadang-kadang awak tak sangka tau, ini orang bukan main baik dengan awak, tapi dia marah. Tak boleh tidur, dia tu batuk tu malam. Macam mana kita tak tidur? Macam mana sekarang kita? Kalau kita dapat teman yang soleh atau teman yang solehah, dia understand. Awak batuk, dia bangun, dia urut awak, dia urut, cairkan ubat, dia kasih air. Awak batuk macam mana pun dia tak marah. Siapa dia tahu bukan awak yang nak bikin bunyi bising. Allah uji awak dengan batuk, Allah uji dia dengan bunyi bising. Bisa juga kita pergi Mekah, pergi haji atau umrah. Ini Allah menguji kesabaran kita, kesabaran kita atas segala sesuatu. Ini batuk, orang ni batuk ni pun ujian. Ada orang bergesin pun ujian. Kita kena pergi ke Mekah, pasal lampu pun ujian. Kita tinggal tu bilik, dia ni semua orang nak lampu gelap. Kita pula tidur lampu gelap tak boleh. Ujian. Yang ada nak lampu terang, yang ada pasal bilik air. Macam-macam sebab. So kita kena bawa bersama kita kesabaran. Okay. So jadi sebab itu kita kena usaha cari teman yang soleh. Sebelum kita pergi, jangan janji siapa-siapa, kita pergi sama-sama. Sebab kita takut, awak kalau tak biasa dengan seseorang itu, awak cakap janji je kita kawan-kawan belajar semua nak pergi sesama, sampai kat sana awak tak tahu orang ni macam mana pada diri kita. Sebelum belayar, istiharah 2 rakaat. Berilah aku ya Allah teman-teman yang seiring sejalan dengan aku, mengikut ahli sunnah wal jamaah.
teman-teman yang soleh dan soleha, supaya mereka dan aku boleh bertolak ansur, boleh berkurang, tolong menolong, harga berharga, hormat menghormat antara satu sama lain. Okay. Ini yang kita harap dan kita minta supaya Allah beri pada kita. Sepintas lalu Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur min khalil. Manusia itu, kata Nabi SAW, menurut agama temannya, maka hendaklah diperhatikan oleh seseorang kamu akan orang yang diambil menjadi teman. Siapa yang kita ambil jadi teman kita, jadi sahabat kita, kita akan dipandang oleh orang ini. Kalau kita berteman orang yang, kalau kita perempuan, kita berteman perempuan yang isap rokok, yang tak solat, tak ibadat, sedangkan awak orang yang ibadat, nanti orang akan cakap, dia tu macam mana kawan dia semua teruk-teruk. Faham tak? Kita dipandang pada siapa kita kawan. Kalau orang ni tak sembahyang, tak ibadat, tapi dia punya kawan semua budak orang baik-baik. Dia tu kau nampak gitu, tapi dia punya kawan semua orang baik-baik. Sepandangan manusia kat situ, kita memang tak harap pandangan manusia, tapi kawan biasa mempengaruhi. Awak seorang wanita yang baik, wanita yang baik, tapi awak kawan wanita yang kurang baik. Jadi masa kita akan habis, tak ada cerita lain, sekejap nak pergi sana, pergi sini, buang minum air sana, minum air sini, shopping sana, shopping sini, beli barang-barang yang kita tak perlukan, buang banyak masa. Tapi kalau kita kawan orang baik-baik di sampingan kita, kau ni asyik dunia aja. Aku tak tengok pun kau belajar kamu. Pergilah kelas, satu hari 2 kali pun jadi, pergi. Hati jadi tak karat. Kau selalu ada problem kan? Hati kau berkarat. Kalau kau tak punya hati tak berkarat, kau ada problem, kau tahu macam mana nak atas. Saat tu kawan yang baik. Okay? Jadi itu yang kita harap. Saya actually pasal kawan ni banyak saya nak terangkan, tapi saya rasa tak perlu sangatlah banyak-banyak. Cuma itu antibab saya dalam kelas bahagian hadis selalu saya akan terangkan dengan banyak lebar. Sebab dalam hadis Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu, tidak sempurna iman seseorang kamu sampai dia sayangkan saudaranya bagaimana dia sayangkan dirinya sendiri. Jadi kita nak sayangkan saudara tu panjang lebar cerita dia. Itu banyak pecahan dia. Okay. Tapi seperti selalu, maknanya kalau kita bersahabat, pertama kita beristihara. Kalau kita dapat sahabat, jangan ingat orang yang kita bersahabat dan sebidik dengan kita, seperjalanan kita, dia saja mesti mengalah dengan kita, dia saja mesti tunduk dengan kita. Kita pun mesti mengalah, banyak tolak ansur, banyak bersabar. Persahabatan boleh kekal, sama ada dalam perjalanan musafir atau perjalanan hidup kita. Kita bersahabat kadang-kadang tak kekal kerana kita terlalu penting diri sendiri. Tapi kalau kita boleh tolak ansur, maafkan kesalahan sahabat kita boleh kekal. Sebab tak ada orang yang perfect, mesti ada salah silap. Bila kita boleh bertolak ansur lebih kurang, persahabatan boleh kekal sampai akhir hayat. Okay? Cubalah kalau boleh carikan teman. Sayyidina Umar kata, haruslah, sepatutnya lah kamu berteman dengan orang yang benar. Dan perkataan para sahabat yang bermaksud bersahabatlah sahabat kamu, kata para sahabat Nabi daripada Atta. Siapakah sahabat kita? Siapakah teman kita? Sahabat kamu ialah yang berlaku benar kepada kamu, bukan yang membenar-benarkan kamu. Orang yang berlaku benar pada kita, kita salah, dia bilang salah, walau dia adalah sahabat karib kita. Dia adalah orang yang paling kita sayang dalam hidup. Kalau salah, tetap salah. Kalau betul, kita dia bilang betul. Kita tidak, orang beriman, dia tidak pernah benci seseorang sebenci-bencinya. Sampai dia tak ada nampak kebaikan orang itu. Dan dia tidak sayang seseorang terlalu sayang sampai dia tak nampak kesalahan orang. Orang yang benar, bila dia buat salah, kita terangkan dengan baik, dengan hormat kesalahan dia, kesilapan dia. Bukan orang yang benar-benarkan cakap kita. Katalah kita ada kawan, kita ada problem dengan mak kita ni selalu bengis, mak kita ni selalu marah-marah, mak kita ni barangkali selalu berkira dan sebagainya. Dan kita selalu problem. Kita cakap kawan kita, I don't know lah, my mother, susah lah my mother ni, dia tak understanding. Memang, mak-mak semua macam itu. Makin orang tua, makin sakit jantung lah. Betul. Ini bukan kawan.
Ini syaitan. Dia membenar-benarkan kita. Dia tidak berpihak pada yang benar. Patutnya dia kalau sahabat yang benar, dia kata memanglah orang tu macam masalah. Pada kita anak kan, dia tak boleh buat macam itu. Dia mak kita tetap kena sayang dia, kita tetap kena hormat dia, kita tetap kena melihara dia dengan baik. Dia tua, besok kita tua orang macam mana? Ini orang berlaku benar pada kita. Bukan orang yang menyokong kita dalam perkara yang salah. Okay? Dan ulama menerangkan lagi, okay? Kalau kita cari kawan, nak cari teman, carilah yang berakal. Kalau teman yang berakal, dia dia akan bercakap sesuatu menurut yang benar, bukan menurut hawa nafsu. Dan cari yang baik budi pekerti. Ni kita nak melayan, doa pada Allah yang baik budi pekerti. Mana yang tolong kita, yang kesian dengan kita, yang banyak membantu kita dalam ibadah haji kita. Kita tak faham, dia terangkan. Bukan dia kata, kau tak tahu ke? Kau tak belajar ke? Itulah dulu suruh kau belajar kat kelas, kau tak ada. Ni kan semua tak tahu, semua tak faham. Ini bukan orang baik dia pekerti. Awak dah memang tak belajar. Dia terangkan, bukan. Buatnya macam gini-gini. Buatnya macam gini-gini. Orang yang suka buat baik pada orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sangat orang yang buat kebaikan. So orang beriman, dia suka buat kebaikan. Apa dia dapat balasan kat dunia? Tak dapat pun dia tak kisah. Yang dapat akhirat. Allah suka orang yang buat kebaikan. Okay? Dan cari orang yang tidak fasik. Kawan, kita nak kawan. Jangan cari orang yang dia solat, dia puasa, tapi kalau cakap tak belit. Kalau janji suka mungkir. Kalau amanah suka khianat. Kalau gaduh, dia paling jahat. Selalu bilang, aku tak buat apa-apa. Kau tak tahu aku kan? Kau tak kenal aku. You know me from before kan? Aku tu macam gitu. Padahal dia yang paling jahat. Okay. Anak ada orang dia cakap kita diam, nak cakap apa lagi dengan dia. Dia bilang, kau tak kenal aku, memang aku kenal kau jahat. Tapi takkan cakap sekarang dia jahat. Kan? So kita tak nak orang fasik. Jangan berkawan orang fasik, kita akan jadi fasik. Fasik orang yang ibadat, bukan tak ibadat, tapi dia buat kerosakan. Okay? Dia suka tipu orang, suka maki-maki, suka tak tahu hara keadaan dia. Dan cari orang yang tidak membuat bid'ah. Bid'ah ialah membuat sesuatu yang tidak dibuat zaman Nabi. Dan walaupun selepas Nabi ada banyak bid'ah yang boleh diterima dalam Islam. Jangan bilang bid'ah semua sesat. Okay? Ada bid'ah yang banyak kebaikan. Seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar buat bid'ah yang pertama. Apa yang Sayyidina Abu Bakar buat? Membukukan Al-Quran. So jangan bilang bid'ah sesat. Banyak bid'ah. Bid'ah maknanya membuat sesuatu yang tak ada contoh di zaman Nabi. Membuat Al-Quran tidak ada di zaman Nabi. Membukukan Al-Quran. Okay? Sayyidina Abu Bakar atas dorongan Sayyidina Umar membukukan Al-Quran jadi mushaf. Itu bid'ah. Ini bid'ah hasanah. Ada orang dia punya fikiran beku. Oh ni tak ada, ni tak boleh. Saya pakai Quran, dia tak pakai sunnah. Kesian kalau dia. Dia boleh kefaham Al-Quran. Dia dia boleh kefaham. Kalau dia bilang saya solat tu dalam Quran diterangkan macam mana solat, macam mana rukuk, macam mana i'tidal, macam mana sujud, berapa waktu, tak ada. Yang terangkan tentang solat ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak loba pada dunia. Kawan boleh kawan, tapi kalau kita ada kawan tamak, kalau kita ada kenduri kendara ke mana-mana, dia makan paling banyak. Kalau kita ada apa-apa pun kau dapat free, dia paling banyak ambil. Dia lupa apa pun dia tamak. Dia duit dia lokek keluar, dia orang dia suka ambil. Ini tamak dia. Sebab tu nanti timbul bakhil. Ini semualah kita jaga, usahakan supaya kita dapat teman yang baik dalam perjalanan. Kemudian seterusnya yang nombor tadi apa nombor apa tadi? 8. Saya pun tak. Sekarang nombor 10. Bersederhana dalam perbelanjaan, yang ini tidak terlalu lokek, tidak terlalu boros, bahkan ada bahagian sedekah, ada bahagian untuk kebajikan. Kita nak pergi haji, kita bukan nak pergi untuk glamour. Okay? Jadi kita punya perbelanjaan sederhana lah. Okay? Awak ada duit, awak memang kaya. Pada awak 15,000 tu nothing lah. Okay. Awak mampu untuk tinggal hotel yang baik, awak mampu untuk belanja yang sederhana bagi awak ini sederhana. Okey, belanja. Bukan kerana takabur. Awak mampu. Jangan pula pandang kita nak pergi haji, biarlah selesa-selesa. Jangan pelokek-pelokek buat apa.
Ada duit, belanja betul haji. Ini boleh bikin dana donation 40,000 pergi haji nak kena 12-13 grup tak pakai. Jangan cakap macam itu. Awak orang banyak duit, 15,000 is nothing. Faham tak? So bagi awak bukan itu sederhana, itu biasa. Bagi kita pula ingat, kita berbelanja jangan terlampau lokek. Saya tak nak ambil kakek yang mahal-mahal. Ini nak mewah-mewah, nak buat apa? Tak ikut sunnah. Nabi pergi haji, tak ada naik kapal terbang pun. Yalah, zaman Nabi tak ada kapal terbang. So kalau awak nak ikut sunnah, belilah unta satu, naik unta dari Singapura sampai ke Mekah. Nabi naik unta. Tok cakap mesti logik kan? So kita sama ada kita ambil package yang murah atau package yang mahal, kita niat kerana Allah dan kita tidak berlebihan. Kita tak terlalu lokek, kita tak terlalu boros. Dekat sana kita bersedekah. Mesti ada sedekah kita buat. Setiap hari mesti ada buat sedekah. Dengan siapa kita nak sedekah? Dekat luar, kalau kat Mekah sedikit banyak. Okay. Awak buka je beg duit awak, nak kasih satu orang, sekejap lagi dah berkerumun keliling awak. Beg duit awak dia boleh rampas. Saatnya sedikit. Kita tak ucap sentuh lah mereka. Awak akan tengok mereka kat tepi jalan, kodong tangan, kodong macam-macam kodong. Memang daripada kecil mereka dah letak kasih kodong. Supaya untuk keluarga ni dan turun-turunnya akan minta sedekah di Mekah. Banyak sudah ditangkap, dah dihantar balik. Tapi still ada. Jadi budak-budak ni dah dikodongkan daripada kecil. Bukan lahir kodong. Dia ada sedikit. Yang ada mohon bantu dia gendong anak dia minta sedekah. Kalau awak nak kasih. Tapi awak mesti pandai cara kasih. Siap duit dulu. Okay? Tukar serial, awak nak kasih serial. Seorang 2 rial, seorang 5 rial, seorang 10 rial. Awak siap duit. Okay? Dan awak pegang aja kat tangan. Pegang taruh dalam kocek kalau ada. Separuh, satu aja belok jalan, dekat dengan dia, lepaskan. Jangan awak kasih dulu gitu. Habis awak kena keroyok. Okay? Nanti awak tak dapat lari. Mereka keroyok ke awak, dia tak lepas. Beg awak kena lepas. Okay? So, kalau kita di Mekah, ni nasihat saya, yang kat luar tu nak kasih, boleh kasih. Yang kat dalam jangan lupa. Dalam banyak. Wanita-wanita, lelaki-lelaki yang kemas Kaabah, cuci Kaabah, kawasan Kaabah, Masjidil Haram, sapu, lap ni, itu mereka kasih. Awak kasih mereka. Itu sedekah. Tiap-tiap hari buat. Sebab tu kalau boleh tiap-tiap hari tukar-tukar tempat duduk. Sebab tu anda awak kasih dengan dia je. Kan? Nyari awak kasih mungkin satu hari situ, awak Zohor kat sini, asal kat sini. Awak nak kasih dia kata, saya nak sedekah 5 rial. Kasih dia 5 rial. Okay? Besok tukar kat sana pula. Orang sana pula dapat. Tukar-tukar kat tempat. Okay? Ataupun awak kata nanti balik banyak yang laki-laki, awak kata yang laki-laki yang ada alim-alim, soleh-soleh, tapi mereka kerja sebagai kuli lah, cuci Kaabah, cuci simen, cuci itu. Sedekah pada mereka. Perempuan-perempuan yang lap-lap tu semua boleh sedekah pada mereka. Okay? Mereka tak minta. Tapi awak akan jumpa nanti tengah-tengah awak doa, sudah ada di Bantras tapi still ada, mereka tiba-tiba masuk. Kadang-kadang tempat perempuan tau, laki-laki bujang dan perempuan datang, tengah kita doa, dia tak ada hormat, dia kuat minta duit. Kalau awak tengah doa, orang kuat, jangan berhenti doa. Sebab awak tengah bercakap dengan Allah Ta'ala. Kecuali awak tahu yang ni kuat, orang sebelah meninggal, itu lain kan? Terus selawat dan tutup awak punya doa. Tapi kalau orang tu kuat nak minta duit, dia jangan layan. Kita kasih nanti lepas solat. Bukan kita kasih dan kita tengah ibadat. Okay? Jadi kita banyakkan sedekah dan banyak buat kebaikan. Kita kat Mekah, kita pergi ingat buat kebaikan. Kebaikan yang pertama kita boleh buat, kita sekarang keluar dari Singapura. Dari Singapura, dari rumah kita keluar, kita pergi ke airport kan? Pergi ke airport, tolong restart. Kita nak pergi ibadah haji atau umrah, ibarat kita telah diberi markah penuh tau. Awak dah diberi markah penuh. Macam orang nak periksa, lepas periksa baru tahu berapa markah dia dapat. Haji umrah markah bagi dulu. Orang nak pergi umrah, orang nak pergi haji, ambil markah 100. Lepas start awak azam. Awak tiap kali awak buat salah, potong. Takut-takut kadang-kadang pada time nak sampai ke Arafah, kan, markah kita dah merosot habis. Contoh, awak nak pergi, awak nak glamour ke, awak nak taat pada Allah Ta'ala. Ini kata saya nak glamour. Jadi glamour, ni yang glamour lah.
nak pergi haji, nak bikin cermin mata darus, mata dah lama bikinlah yang baik. Okey. Tapi dia bikin cermin mata, dia bikin yang dah ada cermin mata pun bikin lagi. Nak bikin cermin mata hitam, nak bikin cermin mata putih, nak beli rantai dia $1 je. Tak ada, kita kena tempah nak pergi kat kedai emas bikin. Ni glamour lah. Disuruh ke awak pergi tempah emas? Tak disuruh. Okay. Nak bikin baju. Actually apa baju ada boleh pakai pergi Mekah. Wah, tempah sampai naik kapal terbang pergi Jakarta. Kat sana murah. Memang murah dia bilang. Tapi awak tak fikir dia kapal terbang awak berapa sen? Hotel lagi. Murah ke apa? Itu kira lah hotel kapal terbang. Duit makan. Sama juga kan? Dia nak beli satu kasut, satu Singapura dia cari. Kita kena beli pamsus. Kes kasut dia lepeh kasut gini. Masya Allah, apa kasut pun boleh pakai. Okay? Orang lelaki saja tak boleh tutup. Macam pakai capal atau slipper, sandal, semua boleh. Kasut tu dia tak boleh pakai masa dalam ihram. Okay? So, jangan terlalu keduniaan. Okay? Ala kadar. Jangan berlebihan. So, bila kita tak berlebihan, tak berus, insyaAllah. Yang ke-11, tidak menunjukkan keindahan dengan belagak, dengan pakaian, tutur kata maupun akhlak, kerana ia boleh menjejas kemabruan haji seseorang. Kita nak pergi Mekah ni, jaga jangan belagak dengan keindahan, dengan perkataan, dengan perbuatan kita. Okey? Kita nak pergi haji, kita nak keluar rumah tu, jaga. Nak keluar rumah, belagaknya lebih. Macam kita lah, hebat sangat. Kita nak keluar rumah dengan tawaduk, bukan dengan kehebatan. Aku nak pergi haji, kita macam kita nak semua orang salam tangan kita. Orang yang nak salam tangan kita mesti pastikan mahram saja. Okay? Minta doa, bukan saja berdoa pada orang dewasa. Anak-anak kita pun punya doa. Kita minta doakan mak. Ada tawaduk, kita pergi dengan rendah diri. Kita tak belagak dengan pakaian-pakaian yang glamour-glamour. Pakai nak keluar rumah terlalu kilat. Islam pergi haji ni bukan berkilat-kilat. Nak kilat boleh, hati kita kilat. Ini nak keluar baju dia, mak ai kilat. Dan orang perempuan kadang kesian, dia pakai baju putih. Satu saya nasihatkan, pastikan baju putih awak tebal, cukup-cukup dia punya lining, pakai seluar panjang lagi kat dalam. Sebab baju putih biasanya jarang. Tak percaya, awak suruh satu orang pakai baju putih, awak tengok dari belakang. Kita perempuan tengok perempuan, kita boleh nampak macam-macam. Apalagi laki-laki. Jadi kalau orang belakang kita boleh nampak macam-macam, tak payah saya cakap awak faham. Makna awak dada aurat walaupun awak tutup. Okay? So jangan kejah ni, jangan belagak dengan pakaian. Apa yang ada boleh. Nak beli bukan tak boleh. Nak beli baju baru, nak bikin baju baru kerana Allah. Tapi tidak kerana nak belagak. Dengan tutur kata kita, jaga. Daripada mula kita nak belayar sampai balik, sampai kita kat sana, jaga lidah kita. Jangan cakap penyakit kata orang, jangan cakap menyindir orang, jangan cakap membuat orang rasa tak tentu haram. Okay? Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, ini semua boleh menjejas kemabruan haji. Kemudian meninggalkan rafas, fusuk dan jidal. Okay? So kita akan bincang sikit tentang rafas, fusuk dan jidal. Ini semasa kita menunaikan haji dan umrah, wajib meninggalkan rafas, fusuk, jidal. Kita nanti akan bincang bila kita masuk bab haji, insya-Allah. Kita akan bincang tentang bila kita dah niat saja kita sudah berada dalam pantang larang. Bila kita pantang larang haji atau umrah, pantang larang dia tetap sama. 10 perkara ni tak boleh lakukan semasa dalam ihram. Kalau lakukan kena bayar denda. Okey. Tapi ini 3 perkara kalau kita lakukan tak ada dam, tapi tak dapat mabrur. Apa tu 3 perkara? Rafas, fusuk, jidal. Saya bacakan ayat Quran dia dan hadis Nabi yang menyuruh kita jaga ni 3 perkara. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab.
Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa haji itu adalah dalam bulan yang tertentu. Dalam bulan yang tertentu, barang siapa yang telah meniatkan untuk menunaikan haji dia sudah jatuhkan niat untuk haji, jangan dia lakukan rafas, fusuk dan jidal dalam haji. Dan kata Nabi SAW, kata Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan, Allah Ta'ala tahu. Bawa bekallah kamu sebaik-baik bekal adalah takwa. Takutlah kamu kepada Allah, wahai mereka kamu yang mempunyai akal. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang menunaikan haji dan tidak melakukan rafas, fusuk dan jidal, keluarlah dia daripada dosa ibunya seperti hari dia keluarlah dia daripada segala dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Apa tu rafas? Kita belum belajar tentang patang larang ini, kita bincang dulu. Rafas ialah perkataan, ada dua, rafas ada dua. Segala perkataan yang tidak senonoh, cakap kotor-kotor, cakap lucah-lucah, dan cakap sia-sia, dan karut yang memang terlarang di dalam atau di luar ibadah haji. Lebih-lebih lagi sekarang terlarang dalam ihram. Ada orang suka mencarut, suka cakap kalau lucah-lucah, walau dengan isteri sendiri. Dalam masa ibadah haji, lidah kena jaga dalam ihram, umrah dan haji. Dengan isteri pun tak boleh cakap. Suami isteri, walaupun memang biasa awak cakap-cakap, ya awak dua-dua kan understand yang akan maksudnya kepada seks dan sebagainya, dalam ibadah haji tak boleh cakap. Itu dikira rafas, dengan lidah kita gunakan. Okey. Dan makna yang kedua, apa itu rafas? Apa saja perkataan atau perbuatan yang di dalam keadaan biasa dibenarkan antara suami isteri. Memang dibenarkan perkataan, perbuatan, renungan, sentuhan yang membawa makna, ini dibenarkan dalam Islam, bukan di dalam ihram. Tetapi semasa di dalam ihram menjadi terlarang. Misal perkataan cinta mesra antara suami isteri, persetubuhan atau pendahuluannya, seperti mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan kepada isteri, yang membawa pada seks, kucupan-kucupan, pelukan-pelukan, atau cakap kepada orang lain yang ada makna, ada maksud orang faham, atau segala gerakan tangan, mata yang membawa maksud dan boleh menimbulkan nafsu berahi-berahi, keinginan, ini dicela. Inilah rafas. Seorang suami dia tak perlu misalnya cakap apa-apa dengan isteri. Barangkali dia tengok isteri tengok dia, dua-dua faham. Dengan mata ni mereka faham. Mereka sudah berhajat atas satu lain. Ini rafas. Okay. Atau seorang suami dia pegang isteri bertangan. Tak boleh pegang ke? Boleh. Dalam ihram boleh pegang isteri? Boleh. Boleh sentuh, tapi tak ada makna lah. Pegang aja, nak nyeberang jalan, nak pergi masjid, orang ramai, ada kereta, dia tak pegang tangan isteri, tak ada masalah. Awak dalam ihram buat. Tapi bila pegang isteri, suami pegang isteri, atau isteri pegang suami, sentuhan itu masing-masing faham ada maksud. Isteri dan suami dia faham. Mana maksud? Malam ni aku berajak engkau dengan sentuhan, dengan renungan mata. Isteri suami yang faham, orang lain tak faham. Ini rafas, ini tak boleh buat semasa dalam ihram. Atau seorang yang biasalah dia kalau bangun pagi nak pergi kerja, nak bawa itu ni, dia peluk, dia cium, dia dakap dan sebagainya. Dalam ihram pun nak peluk, nak cium, nak dakap, ini rafas. Ini kena tahan. Sebab itu berdakap semasa dalam ihram, jaga-jagalah di padang Arafah pula tu. Okay, kalau pilih share, sekali share awak betul lah, dia pun buat lah tak padang Arafah. Kalau awak berani, awak tegur share tu. Ustaz, saya tak nak tanya, Ustaz buat apa ni Ustaz?
Kita kan semua dalam ihram. Ini memang boleh. Dalil mana Ustaz? Mengamuk Ustaz. Nak belajar dengan siapa? Sudah kemarin habis saya kena. Tapi saya dah dapat jawapan daripada Presiden Amtas. Saya tanya mana dalil Quran, mana dalil hadis, ada tak amalan para sahabat ulama yang pada masa dalam ihram suami isteri berdekap-dekap di padang Arafah masa wukuf. Presiden Amtas jawab, tak ada dalil. Memang tak ada. Yang buat orang Singapura. So awak nak buat lah. Awak Yahudi, awak nak buat rafas. Okay? Dan rafas tak dosa. Okay? Tak ada dam. Berdosa yang ada, tapi tak ada dam. Okay? Bila tak ada dam, makruh susah dapat. So awak nak buat salah. Ada larangan dari Quran dan hadis. So, begitu juga cakap dengan kawan. Ini lelaki dengan lelaki, atau perempuan dengan perempuan, atau suami dengan suami kawan, isteri dengan isteri kawan. Kadang-kadang lelaki cakap dengan suami orang, cakap dengan isteri orang. Atau dia cakap lelaki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan, tak soal. Nampaknya puasa lah kita lagi 2 minggu. Cik Ali puasa lagi 2 minggu. Ada mana tak cakap tu? Ada. Kau orang cakap apa? Cakap puasa salah ke? Tapi kita faham apa makna dia kan? Lagi 2 minggu puasa. Tak apa, sabar. Ini cakap ini satu contoh lah kan? Tapi kita tahu banyak lagi perkataan yang ada lagi kotor-kotor orang bercakap kan? Tapi ada makna tak? Ada makna. Satu Islam, pertama sekali saya ingin tegurkan orang Islam kita tak pernah tak ada digalakkan kalau kita berkawan makna awak bersembang, berbual dengan isteri orang walaupun suami dekat depan dengan sebarang macam-macam boleh gurau sendiri. Islam tak galakkan. Kalau awak nak makan pun kita 4 orang, awak 2 orang suami, kita 2 orang isteri, kita kawan baik, makan sama-sama, jalan sama-sama. Takut nanti jadi had. So ada banyak kes. Ni dia dan dia suami isteri dengan suami isteri tapi dia cross begini. Saya dah kenal, saya mungkin ada di antara orang kenal. Ramai di antara masyarakat kita yang buat macam ni. Kadang-kadang dia ceraikan suami, dia ceraikan isteri untuk dia kahwin berdua. Ini dia kata, boleh berkawan tapi dia lelaki makan dengan lelaki, perempuan makan perempuan. Jangan cakap tak senonoh. Bila kita selalu jaga maruah kita sebagai lelaki, sebagai perempuan, nanti insya-Allah syaitan tu pun tak berani kacau kita. Apatah lagi manusia lain. Okay? So, ingat. Okay? Segala perkataan tidak senonoh. Nampak-nampaknya kita ni tak pakai ini. Saya lagi banyak habiskan. Okay, tapi saya cuba. Baik. Dan segala gerakan-gerakan dan apa-apa semula ini rafas. Kedua, fusuk. Segala perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah. Daripada perbuatan, perkataan dan sebagainya. Perkara ini terlarang dalam ihram, di luar ihram. Dalam ihram, kita dikira melakukan fusuk kalau kita melanggar pantang larang. Yang 10, itu akan kita belajar. Dan kita juga dikira sebagai fusuk bila kita melakukan perkara-perkara yang terkeji dalam Islam seperti berbohong, menipu orang, memaki orang, mengambil hak orang, mencuri. Di dalam ihram nak buat kerja ni ke? Ya, banyak orang buat. Banyak orang buat. Satu lagi yang memang banyak orang buat, ini perkara fasik. Orang ni fasik, perbuatan dia fusuk, ialah orang tengah solat, kita jalan di depan. Ini jaga. Habis ini darurat. Tak. Orang dia tempat solat, sekadar tempat sujud dia saja. Dia taruh sajadah, itu tempat dia orang tak jalan. Semasa dia solat. Okay. Lepas sajadah, depan sikit, orang jalan tak haram. Dalam kawasan dia solat. Kalau dia setengah diri baca Al-Fatihah, awak tengok dia berdiri tengah solat, awak tak ada jalan dalam kawasan sajadah dia. Kalau dia taruh sajadah, kalau dia tak taruh sajadah, dia taruh sutra atau sutra, dia bilang, taruh satu penghadang, beg dia ke, buku dia ke, taruh kat depan. Itu kawasan yang nak sujud. Ini kalau awak jalan depan, orang ni fasik. Orang beriman takkan jalan depan orang solat. Habis macam mana? Tunggulah. Habis kita nak jalan, kenapa kita nak kalang kabut? Kita pergi Mekah nak buat ibadah. Kenapa habisnya solat nak balik? Nak terbengkok. Ada different lah. Memang ada benda tak boleh tahan kan? Tapi awak tak ada apa benda. Kenapa awak nak balik? Zikirlah, doalah, bacalah Quran, i'tikaf lah. Okay?
Nak sarapan, takkan awak makan sarapan pukul 6 pagi. Boleh tunggu kan? Sarapan pukul 6 sampai pukul 9. Boleh pukul 8 pun boleh sarapan kan? Kenapa kita nak kalang kabut? Takut nanti habis. Rezeki kita Allah dah tetapkan. Apa yang Tuhan tetapkan itu yang kita akan dapat. Okay? Masa orang pun habis solat Zuhur ke Asar ke Maghrib ke Isyak, habis solat semua menjuru keluar, kita pun sama-sama keluar, campur aduk lelaki perempuan, fusuk. Tak terkawal, epek kiri kanan, tolak pergi, tolak balik. Untuk apa? Apa yang kita kejar? Okay? Kita jalan depan orang solat, kita terpijak kitab-kitab yang ada nama-nama Allah, kita terpijak Al-Quran. Kita masuk laki-laki nak shortcut masuk tempat orang perempuan. Orang perempuan nak shortcut masuk tempat orang lelaki. Orang tengah dalam ihram, pakaian boleh keping saja tengah terbongkar, awak langkah pergi langkah balik, bagus ke? Inilah yang merosakkan kita punya ibadah haji. Kadang-kadang yang lain dapat jaga. Semasa kita lakukan tawaf, kita tolak orang atau orang tolak kita marah. Semasa kita lakukan sa'i, kita tolak orang tolak kita marah. Ini semua busuk. Marah tu buat busuk. Tak boleh marah, kena sabar. Kita tak tahu siapa yang tolak kita. Okay? Nak beli barang, Arab tu jual kita 10 rial. Kita tengok 10 rial, kita dah tahu dapat 10 rial. Kita naik atas. Kawan kita, berapa kau beli apa ni? Ini 10 rial. Bagus. Kita belikan kat mana? Kat bawah je. Ya, awak turun 20 rial. Apa tak dia beli, aku beli 10. Lah. Dia bilang 20. Kita marah dia. Makan di Arab. Dia punya barang. Bukan awak punya barang. Tadi dia jual 10. Sekarang dia jual 1,000 pun dia boleh. Halal. Kalau nak beli, nak beli sudah. Orang lain nak beli. Dia tak boleh marah. Jadi kita tahu kadang walaupun pergi Mekah, bergaduh orang ini. Kan? Putar belik. Kadang-kadang dia beli ada barang. Ini aku kalau naik kan, si Fatimah tu mesti tanya, beli kat mana? Berapa harga? Kepo ni. Ada orang tak suka orang dia tanya kan. So dia bilang beli kat mana? Beli kat bawah je, jauh. Berapa harganya? Entah berapa rial tadi. Sebelum tak ingat, banyak sangat barang beli kan. Pada awak ingat. Awak tahu ini barang beli cuma 10 rial. Tapi kalau awak tak suka si Fatimah ni kepo nak bertanya, tak tahulah banyak. Tadi saya beli, saya pun tak ingat berapa. Pakai bayar je. Allah taklah tahu awak pembohong. Orang munafik suka macam gitu. Tak tahu lah berapa. Senang saja saya contoh. Awak nak pergi haji ke tak pergi haji? Orang tanya, berapa umur? Itu tak boleh tanya. Asal tak boleh tanya? Malu, takut umur awak dah tua sangat. Yang ada umur 70. Orang tanya, awak ni ada 60. Adalah lebih kurang. Awak memang tak nak beritahu awak dah 70. Mana aku dah tua sangat. Ada orang kata dah tua pula. Jadi tak boleh dalam 70, bulan 60 adalah. Jadi orang putar belik. Ini orang melakukan fasik macam ni. Orang beriman, dia tak ada apa nak malu. Umur dia tua ke, muda ke. Dia no problem. Dia beli barang, beli kat mana? Kat bawah. Berapa? 10. Dia betul-betul. Pergilah tengok kalau boleh dapat. Kalau awak tak, dia tak nak buat pusing-pusing cakap. So jaga. So ini banyak perkara kalau kita bilang tolak menolak, duduk dalam bas. Dalam bas duduk nak pergi Mekah, nak pergi ibadah haji, cocok nak orang belum naik kita sudah. Misalnya contoh dalam bas, awak tak boleh, awak lambat. Awak doa pada Allah, kaki awak sakit. Ada orang dia naik dekat lekas cop ni orang lain belum naik, dia dah cepat. Yang ada bila kita naik, kita dah taruh beg kita pun, kita turun bawah sekejap. Kita dah naik, turun bawah sekejap. Dia angkat barang kita, capak angkat belakang. Ini selalu berlaku. Awak dah taruh ke beg awak, ada orang naik, dia angkat, dia capak angkat depan, capak angkat belakang. Bila dalam bawah itu, tempat kita kat sini siapa alihkan? Mulut tutup. Allah yang aturkan segala-galanya. Allah nak uji aku habis. Bila kita ingat macam itu, kita akan tenang insya-Allah. Bila kita cakap tak boleh, habis orang suka nak bergaduh je kita kat sana. Nak bertekak dengan orang, itu jidal yang masuk jidal. Kita gunakan lidah kita untuk bergaduh, untuk bertekak, untuk maki, untuk macam-macam.
Ini yang Allah larang. Lidah kita jangan digunakan untuk berbantah-bantah, untuk bertikam lidah, untuk bergaduh, bertekak, apa saja. Kerana ini hanya akan menyebabkan kita punya haji jadi tak dapat mabrur. Kadang-kadang kita bertekak kerana cop tempat ni pasal. Kita dah duduk kat sini, tiba-tiba si Arab ni ke, si Pakistan ni ke, si Bangladesh datang, si main duduk je kat depan. Kena Arab yang putih-putih cantik, kadang-kadang ada orang lembut, pasal dia cantik, putih, so orang kasih. Cuba kena Arab yang bangsa ada pakai nikab, dia macam nikab, dia tengok pun takut. Lepas tu bangsa yang tak cantik sangat, dia bangsa duduk aja, dia tak peduli, mengamuk kita. Bangsa Pakistan ke Bangladesh datang lagi kita tak suka, bukan bau mama ni. Ni anak mama tu cakap, so saya tak ingat. Okay. Jadi kita terpaksa macam-macam. Jadi bila kita tengok kadang-kadang ada masa kita kata, ada masa kita marah-marah, pada kita duduk lama dia pakai masuk saja. Yang ada sengaja bila orang nampak orang datang je dia besarkan tempat duduk dia. Kaki dia kembang-kembangkan supaya orang ni tak boleh duduk tempat dia. Dia semua khusuk Nabi Allah Taala firman dah cari buku surah dia, ada ayat dalam Al-Quran Allah kata, apabila seorang datang ke dalam majlis kamu, lapangkan tempat untuk dia. Kita tak bagi. Kita bukan tak nak kasih ustazah. Saya dah duduk lama. Habis kalau kasih dia, orang agak-agak ni setengah dia. Paha dia satu, kita dua paha dia satu. Besar badan dia. Habis kita kalau kasih dia tempat, kita dah tak ada tempat. Obat hati sendiri. Ada satu orang tunggu awak di belakang atau di ujung sana. Selagi awak duduk di sini, awak tak jumpa orang tu. Siapa? Kita tak tahu siapa. Pergilah. Nanti Allah hantar awak. Awak kena bangun dari situ. Habis kena duduk kat belakang. Ada hari-hari basah. Tak apa. Kita akan dapat kebaikan. Kita bagi tempat kita pada orang. Kalau terdesak, kena kasihlah. Ini saya ingin ingatkan dan ingatkan lagi. Jangan buat fusuk. Satu daripada fusuk, awak solat. Awak perempuan keliling awak laki-laki. Awak laki-laki, kiri kanan awak perempuan. Ini perkara fusuk, tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Okay? Bila kita nak lakukan tawaf, ingat, masa nak lakukan tawaf atau sa'i, waktu solat jangan kita cuai. Ini nak dekat waktu solat. Awak tempat tawaf, baik sebelum azan, aku keluar dari tempat solat, cari tempat untuk kita kaum perempuan. Pergi cari cepat-cepat. Setengah jam sebelum solat, sebelum azan, keluar. Cari tempat kita di tempat perempuan. Yang biasa berlaku, mereka akan orang dah azan, mereka masih tawaf, orang belum kamat kan. Lepas antara azan dan kamat, lepas 15-20 minit, mereka tawaf, tiba-tiba nak dekat waktu, mereka terus keluar. Bila keluar, di semua dah laki-laki, kita perempuan. Kemudian naik, dah tak ada tempat. Cari sana, tak isi tak ada tempat. Akhirnya apa dia buat? Dia solat saja sebelah laki-laki. Ini kerana fusuk. Kalau dah macam gitu, tak apalah. Tak berjemaah pun tak apa. Sebab Nabi tak suruh kita berjemaah macam gini. Waktu tu panjang kan? Lepas nanti habis, kita boleh solat sendiri. Kita nak kerja jemaah, sedangkan kita buat perkara yang Allah tak suka. Orang lelaki tak solat sebelah perempuan bukan mahram. Tapi ni di akhir zaman. Dekat ada perempuan yang jadi imam pun ada dalam dunia sekarang kan. Perempuan yang jadi imam kepada orang lelaki. Boleh. Dan mereka punya jemaah campur satu baris ni, campur lelaki, perempuan, campur aduk berjemaah. Imam dia perempuan. Itu agama tak tentu harap. Kita agama ikut agama yang sebenar. Ikut ada peraturan. So kalau kita tak nak lakukan perkara fusuk, kita lekas-lekas keluar daripada tempat tawaf. Kalau kita tengah lakukan sa'i, kita tengok ini macam mana ni nak dekat bank. Nanti kita kat Tuhara tak dapat tempat. Tak apa, tinggalkan. Berapa pusingan, baru 4, baru 3, baru apa. Tinggalkan, pergi cari tempat solat dulu. Dah habis solat, sambung balik. Itu kita akan belajar insya-Allah. No problem, tak ada masalah. Okay? Jangan kita nak kerjakan jemaah sampai kita solat campur aduk lelaki perempuan. Okay? Lidah kita jaga sebab boleh. Jangan kita bertekak, bergaduh dengan siapa. Kadang-kadang kita tak ada siapa pun nak bertekak. Kita nak bertekak dengan pegawai. Kita nak bertekak dengan Syekh Haji.
Apa punya Syekh Haji? Kita dah kat sini, batang hidung dia baru tak nampak. Awak pergi haji nak tengok batang hidung Syekh lah. Bukan nak buat ibadah. Tak. Syekh Haji datang kadang tak soal, ibadah kita jalan terus. Sebab kita dah faham apa kita nak buat. Okay? Pegawai dia sombong. Kita datang pun dia bukan senyum tu, muka dia bertakut aja. Marah-marah aja. Habis kalau senyum pun members dia je. Kita dia tak senyum. Pegawai dia sombong. Pegawai dia gitu. Lidah awak buat dosa terus. Kat Mekah pun terlupa. Kat Mekah tengok dia tu salah, dia ni tak kena, dia ni tak betul, dia ni meluat, dia ni menyampah. Awak kita lah orang inilah orang yang jahat. Faham tak? Jagalah lidah. Jangan buat saat ini kalau kita maki, mengumpat, amun, marah-marah siapa pun, kita tak ada kena dam. Kalau dalam ihram tak kena dam tau. Tapi menjejas kita punya kemaburan haji. Okay? Dan kita disuruh bila kita adab-adab kita nak pergi ibadah haji, kita kena memperbanyakkan zikrullah, membaca Al-Quran, buat ibadah-ibadah sunnah, iktikaf dalam masjid, mentaati Allah dan jangan membuang-buangkan masa berlalu dengan sia-sia. So kita ni semua kita nak buat macam mana sebelum kita pergi Mekah dan Madinah, kita terbiar dari Singapura. Dari sekarang kita sudah mulai banyakkan zikir, biasakan diri kita dengan zikrullah, biasakan diri kita dengan baca Al-Quran, buat ibadah-ibadah sunat. Kalau siapa yang ada qada, bayarlah hutang qada dia. Tak bayar sembahyang sunat pun tak apa, qada bayar dulu. Nanti dah terbiasa dengan waktu-waktu sunat. Tapi sekarang buat qada di waktu sunat, nanti bila kita dah habis hutang, kita sudah senang. Badan kita sudah terbiasa. Siapa yang memang tak ada hutang sembahyang, janganlah sia-siakan hidup. Buatlah ibadah-ibadah sunat. Qabliyah, ba'diyah, buat. Jangan tak buat. Okay? Dan kita kalau ada masa, kita orang lelaki terutama, masuk ke dalam masjid. Bila pun kita masuk dalam masjid, mana masjid dalam dunia ni kecuali Masjidil Haram. Mana masjid dalam dunia ni masuk salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Masjidil Haram masuk buat tawaf, tak boleh tawaf baru salat. Jangan seorang itu masuk ke dalam masjid dan dia terus duduk. Ini orang biadab. Orang biadab ni boleh lama-lama jadi orang fasik. Walaupun dia buat ibadat, tapi dia tak tahu ada adab. So kita biasakan diri bila masuk masjid, niat kita bersembahyang 2 rakaat dan niat iktikaf. Masuk masjid, niat iktikaf bukan bual. Kadang-kadang kesian kita. Ada orang duduk kat dalam masjid, ini rumah Allah. Dia duduk berbual. Saya sebenarnya jarang pergi ceramah atau di kadang-kadang dah mengajar 5 hari, hampir 15 kelas. Penat. Hari 6 hari Minggu saya selalu rehat. Hari Sabtu lepas di kawasan masjid saya ada ceramah dan saya rasa tak bagus pula, tak pergi. Bagus, baik. Ini ceramah yang baik patut kita hadir. Tapi itulah kesian. Ini masjid, dia ni berbual, sana berbual. Ini antara maghrib dengan isyak ada belajar. Lepas isyak ada forum. Antara maghrib isyak tu ada ustaz mengajar. Tak ada orang nak dengar dia berbual selonggok, dia berbual selonggok. Ini dah terbiasa orang kita. Dah terbiasa. Kalau solat tu memanglah saf tu tak tentu arah. Tak tentu arah dia buat saf. Yang nak tunjuk lagak pun tu macam-macam lah keadaan zaman sekarang kan. So kita sekarang kita ingat bila kita biasakan diri kita dengan ibadah, bila kita kat sana pun kita dah terlatih. Okay? Kemudian kita disuruh setiap orang yang menunaikan haji mesti sepatutnya ini adab dia menjaga agar kita mendapat haji yang mabrur. Yang ini dengan apa? Kita menjaga disiplin diri, akhlak kita dan maruah kita di mana saja kita berada. Kita bukan nak jaga semasa kat Mekah aja. Disiplin diri ni di mana saja kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan kita hendaklah istiqamah dalam ibadah kita, dalam segala ibadah, sama ada kita di sana, sebelum pergi, semasa di sana dan semasa pulang. Jangan kat sana buat ibadah bagus-bagus, balik Singapura dah tak buat ibadah lagi. Kat sana tutup aurat bagus-bagus, balik Singapura dah tak tutup lagi. Ada orang yang kata haji bukan pasal kita pakai selendang. Tak pakai, kalau pakai selendang pun hati busuk nak buat apa? Ini alasan dia.
Awak pergi haji, tak pergi haji, orang perempuan wajib tutup kepala dia, wajib tutup dada dia. Dan kalau awak dah pergi ke tempat yang baik, patut awak menjadi lagi baik. Okay? So, kita kena jaga ni semua. Jangan sekali-kali kita lakukan, kita dah pergi haji, kita hancurkan kehebatan haji dengan melakukan perkara-perkara maksiat dan perbuatan-perbuatan yang tidak bermaruah. Inilah di antara adab-adab untuk menunaikan ibadah haji. Kita ada nanti ada lagi kesilapan-kesilapan dalam masa mengerjakan ibadah haji, itu kita akan bincangkan kemudian. Okey, saya rasa kena. Okey, jadi kita masuk, tapi tak masuk banyak. Termasuk pada peta kita dulu. Okey, ini yang pertama kita bincang. Ini dulu awal-awal start saya terangkan. Tapi ni kita nak tengok daripada peta. Di sini Mekah. Ini Laut Merah. Okey. Ini Afrika, ini North Africa. Jadi kita tengok sebahagian daripada ibadah haji kita mula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di Baghdad, sampai orang dia ada Babylon, di bawahnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dilahirkan. Kemudian Nabi Ibrahim naik ke atas ni. Dan lepas tu Nabi Ibrahim pergi ke Palestin. Dari Palestin bersama dengan isteri Sarah. Mereka tak dapat hidup dengan aman. Tak sampai kehidupan tak begitu bagus. Nabi Ibrahim merentas jalan dan pergi ke Mesir. Di sini, di Mesir ni, Egypt, dan di sini raja tu yang dia suka rampas isteri orang. Jadi Nabi Ibrahim terpaksa bertanya ini siapa. Nabi Ibrahim terpaksa terangkan ini saudaraku, maksudnya saudara saudaramu. Akhirnya Nabi Ibrahim dapat tahu dan Raja Isa dan Raja membebaskan Nabi Ibrahim dan istrinya dan beri dia bermacam-macam hadiah dan suruh dia menetap di Mesir. Tapi Nabi Ibrahim tak mau dan dia kasih berbagai hadiah. Termasuk seorang perempuan bernama Hajar. Dan Nabi Ibrahim keluar balik dan terus pergi ke Palestin balik semula. Di sana Nabi Ibrahim hidup bersama dengan Sarah dan Hajar. Dan Nabi Sarah tahu, isteri Nabi Ibrahim tahu Nabi Ibrahim inginkan anak. Jadi Sarah yang mengusulkan supaya kahwin dengan Hajar. Setelah kahwin, Hajar mengandung dapat anak Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, Hajar dan Sarah tidak tahu apakah akan berlaku besok. Tak ada orang tahu. Tiba-tiba satu hari Nabi Ibrahim kata, suruh Hajar dan Nabi Ismail bersiap sedia. Hajar dan Sarah sampai tanya Nabi Ibrahim, kemana kau nak bawa mereka? Nabi Ibrahim kata, tak tahu. Serah kepada Allah. Ini perintah Allah. Jadi Nabi kata, ini perintah Allah. Sarah tak bertanya lagi. So Nabi Ibrahim bawa Hajar dan Nabi Ismail merentas jalan. Pada masa itu belum ada jalan raya, belum ada lampu, belum ada apa. Beribu-ribu kilometer sampai ke sini. Ini kawasan yang tak ada manusia, yang tak ada rumah, tak ada pokok, gunung ganang sini. Dan Nabi Ibrahim tinggalkan Sarah bersama anak-anak Ismail. Dan bila ditanya sampai 3 kali, kali ketiga Sarah Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Dan dia kata, kalau dia perintah Allah, Allah pasti akan memulakan. So Nabi Ibrahim balik semula ke Palestin. Dan di sana dia bersama Hajar. Dan di sana kemudian lahirkan Nabi Ishak. Dan ini Nabi Hajar dan Nabi Ismail. Makanan hanya satu karung saja. Air cuma satu beg saja. Satu gerabah. Makanan habis. So Hajar tak ada siapa kat situ. Tak ada siapa nak minta tolong. Tapi Hajar adalah wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul, tawakalnya kuat pada Allah. Dan bila Nabi Ismail menangis, dia tawakalkan Nabi Ismail, tinggalkan dia pergi
cari air. Dia berjalan antara dua bukit, pulang balik. Itulah yang kita akan jalan bila kita lakukan ibadah sa'i. Okay? Dan lepas itu Nabi Ismail hentakkan kaki dia dan memancut air. Dan ada ulama mengatakan malaikat datang dan hentakkan sayap dia, memancut air. Itulah air Zam-Zam. Itulah air yang dipegang oleh Hajar dan Nabi Ismail di Mekah selama beberapa ketika. Tak ada makanan lain. Okay? Saat itu tak ada pokok, tak ada apa benda. Dengan air Zam-Zam itu mereka hidup kenyang, hidup sehat. Okay. Kemudian orang-orang yang di Syam ialah sebagian daripada Iraq, Syria, Jordan, Palestin ini dulu Syam. Mereka berdagang ke Yaman. So dalam perjalanan yang amat jauh, biasa kebekalan air itu habis. Begitulah Allah aturkan kehidupan manusia. Allah tak pernah sia-siakan. Bekalan air mereka habis, tiba-tiba mereka nampak di kawasan yang bernama Bakka, burung terbang. So mereka tengok ada perempuan. Dulu tak ada, perempuan menanam. Dan tengok di sisi dia ada air. Airlah Allah hantar rezeki pada Hajar. Dan mereka minta tuai dan mereka beri dia sikitlah makanan. Dan mereka sampai ke Yaman, mereka bercerita ke orang Yaman. Dan lepas tu mereka patah balik, on the way stop lagi. So Bakar pada masa itu menjadi sebagai pot. Mereka berhenti minum air, dapat air, mereka beri barang. So dapat pertukaran. Lama-lama ada sebagian orang Yaman pun sama juga, mereka naik ke atas, mereka stop kat sini. Dan akhirnya mereka ada sebagiannya minta tinggal bersama-sama kat sini. Okay, dan satu ketika di Yaman di sana ada satu ambangan yang pecah, dan dia pecah, air bah besar sekali berlaku. Dan mereka banyakkan lari, ada yang lari ke Makkah dan ada yang lari ke Madinah yang dulu namanya Yathrib. So lama-lama tak berkali jadi ramai. Begitu Allah hidupkan tempat itu. Ramai sampai Nabi Ibrahim datang ketika Nabi Ismail antara 10-12 tahun, dan di situ ada peristiwa penyembelihan, kemudian ada peristiwa pembinaan Kaabah dan peristiwa bagaimana Nabi Ismail berkata, Abah, ini bangunan ni nampak sama saja, tak ada tanda. Kita fikirlah satu tanda batu yang lain. Nabi Ibrahim sudah cari. Tapi tiba-tiba Nabi Ibrahim dulu satu batu. Dan batu itu Nabi Ibrahim masukkan memang lain pada batu lain. Saya nak bikin tanda permulaan tawaf. Dan bila Nabi Ismail datang bawa batu, Nabi Ibrahim terperanjat. Tadi dah kasih lagi. Tapi Nabi Ibrahim pernah diberitahu yang datang tadi adalah malaikat membawa batu daripada syurga. So Hajar Aswad adalah batu daripada syurga. Okay. Itu pembinaan Kaabah. Dan Kaabah itu dan ajaran ibadah haji sudah diajar oleh Nabi Ibrahim pada kaum yang ada di situ bersama Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad. Itu makan masa dalam 2,600 tahun lebih. Ini menyebabkan tak ada Nabi. Selepas itu, zaman itu nak sampai ke Nabi Muhammad, lebih kurang begitu masanya. Tak ada Nabi, so apa ajaran Nabi Ibrahim turun-temurun ikut saja. Okay. Dan mereka akhirnya campur adukkan ibadah haji. Mereka tetap mereka tawaf di bangunan itu. Ada pembinaan dua kali saya datang kembali. Dan mereka tetap tawaf. Tapi akhirnya mereka sudah tawaf dengan telanjang bulan, bertepuk tangan, bersiul-siul. Dan akhirnya 400 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sebelum zaman Nabi Datuk Nabi Abdul Muttalib, 400 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, berhala pertama dimasukkan di sisi Kaabah. By the time Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, sudah ada beratus-ratus berhala, 360 berhala yang besar-besar dan berhala kecil-kecil tak dikira. Okay, sudah ada di situ. So Nabi Muhammad pada zaman sebelum Nabi dilahirkan, peristiwa Raja Abraha daripada negeri sini Ethiopia, Habsyah. Mereka ada satu port dekat Yaman, Sana'a, dan mereka nak menghancurkan Kaabah, memecahkan Kaabah terus. Sebab mereka Raja Abraha dia Kristian, dia dapati orang terlalu sangat pergi ke Kaabah, ke Mekah untuk tawaf di Kaabah, untuk buat ibadah haji. Walaupun ibadah haji dah rosak, mereka tetap buat. So indirectly Mekah ini menjadi sebagai satu tempat tarikan, tourism center, yang mana orang-orang kat sana pun ada perniagaan.
So, dia tak mahu ini benda orang pergi ke sana, dia tidak orang datang ke tempat lain. Kenapa mesti pergi Mekah? So dia bikin satu bangunan yang cantik, yang indah nak melawan Kaabah. Dia panggil Quds. Dan lepas itu dia jemput semua ketua-ketua kampung di semua daerah, semua ni dia jemput datang untuk potong reben lah, opening ceremony. Malam tu dia kasi makan. Orang dah makan kenyang sangat. Orang daripada sahur Mekah ni, sahur daripada negeri Mekah, mereka sampai tak tahan, mereka terlepas najis sikit di bangunan yang nak buat opening ceremony. Lepas tu mereka balik. Itulah jadi alasan bagi mereka, bagi Abraha untuk pergi ke Mekah, hancurkan orang Kaabah, hancurkan negeri Mekah. Ini sejarah akan berulang sentiasa pada kiamat. Ini saya dapat cerita tak waktu fikir sejarah apa. Okey, lepas tu dia datang, dia bawa dia tentera bergajah. Dan dia berhenti di Mekah. Sini peta ni tak nampak. Daerah sini aja 5-6 kilometer dari Mekah ada Mina. Lepas itu about 18 kilometer ada Muzdalifah. Okay, so antara Mina dan Muzdalifah satu kawasan nama dia Wadi Muhassir. Situlah tentera Abraha datang berhenti di sana. Dan dia pergi hantar orang, pergi panggil ketua Mekah. Siapa ketua negeri Mekah? Panggil dia datang. Ketua pada masa itu adalah Datuk Nabi Abdul Muttalib. Bila panggil datang, dia sebagai hormat, dia bangun, dia sambut ketua Mekah, Abdul Muttalib. Tapi bila dia tanya, aku datang nak menghancurkan Kaabah. Apa yang kau nak cakap? Ada apa-apa kau nak cakap, nak menentang ke apa? Tapi Abdul Muttalib cakap tidak. Dia sejak dah suruh kaum dia lagi ke diri. Dia kata, saya tak mau cakap apa-apa. Cuma saya minta, saya punya unta, 200 ekor unta. Orang awak telah rampas, kembalikan. Jadi dia kata, aku nak pecahkan Kaabah kau tak heran? Kau heran kau punya unta. So, Abdul Muttalib kata, Nabi jawab, saya tuan punya unta. Kaabah ada tuan dia. Engkau nak pecahkan Kaabah, nanti kau pegang dengan tuan punya Kaabah. Allah ada, dia boleh luruskan. Walaupun mereka lakukan syirik tak berada, tapi mereka nama Allah sudah ada di tepi bibir mereka daripada zaman Nabi Ibrahim AS. So Abraha suruh orang dia balikkan gajah, balikkan unta, dan dia dengan tentera bergajah dia nak masuk Mekah. Gajah tak mau tengok arah Mekah, pusing muka. Allah hantar burung berpasuk-pasukan, melempar batu yang ada ulama kata ada virus kat sana. Dan batu tu bila kena, mereka mulai garu. Ada ulama kata mereka kena ceret deret. Ada ulama mengatakan mereka kena penyakit gatal-gatal. Dan Allah kata mereka seperti daun dimakan ulat. Itu kita baca lah ceritanya dalam suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okay. Selepas itulah baru Nabi, bapa Nabi kahwin, kemudian Nabi dikandung oleh ibunya, dan lahirlah Nabi. Dan lepas umur Nabi 40 tahun, Nabi diberi utusan oleh Allah menjadi Rasul, dan dakwah Islam mulai merebak. Itu Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tengok pada peta ni, kebanyakan, hampir semua para Nabi-Nabi kita, para Rasul-Rasul kita, mereka punya kawasan ialah Jaziratul Arabiyah. Semua Nabi dan Rasul, baik daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, mereka di kawasan ini lah. Tak ada Nabi yang lahir di mana? Di Mongolia, di China, di Amerika, di England. Tak ada. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, semua Middle East. Semua sejarah para Rasul daerah sembilan, dari atas sampai bawah, all this. Di Mesir menjadi banyak Nabi-Nabi pergi. Nabi Musa di Mesir, Nabi Ibrahim pun di Mesir. Okay? Kemudian kita tengok daerah-daerah Palestin pun ada beberapa Nabi di sana. Dan kita tengok Nabi Musa AS menyeberangi lautan terbelah. Dan kemudian pergi ke Teluk Sinai, Bukit Teluk Sinai, satu gunung yang sangat tinggi, 4 jam naik, 4 jam turun. Dan kemudian Nabi Musa nak bawa kaum dia pergi ke Palestin, tapi tak sampai, kita pusing-pusing 40 tahun ke sini. Dan orang-orang Palestin ini orang-orang di Bani Israel, orang Yahudi, mereka tak ada negeri, tak ada tempat, tak ada apa, terpusing, sampailah tahun 1948 baru mereka dapat
negeri yang mereka dapat sekarang. Dan sekarang mereka nak tambah itu terserah pada Allah. Cuma kita tahu mereka juga akan hancur. Banyak negara-negara akan hancur bila menjelang hari kiamat. Okay? So inilah peta dia. Kalau ada masa sekali tengoklah peta-peta dunia. Sebab kalau awak tengok akan seronok. Saya seronok peta. Kalau kelas yang tak ini, kadang-kadang saya draw peta. Tak cantik, tapi draw untuk terangkan kat mana. Ini jeep, sebelah jeep apa, sebelah ini apa, sebelah ini apa, sebelah ini. Kadang kita tak pergi, kita tak tahu kat mana kita pergi. Dan kita ni kat mana? Kita tak dekat sini. Ini peta tak ada Singapore pun. Singapore lagi jauh. Okay? So ini satu yang kita akan melihat ni. Dan saya fikir nyari ni aja awak tengok. Saat minggu depan insya-Allah kita akan masuk terus kepada pengertian haji, pengertian umrah, musim haji dan sebagainya. Awak akan memahami. Terus kita akan pakai PowerPoint minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Ini minggu depan yang pelajaran. Saya ada berapa ratus slide nak tunjuk pada awak. Banyak yang akan kita tengok daripada pelajaran kita. InsyaAllah. Yang ada saya dah terangkan pada awak, tapi kita akan ulang balik. Bila saya dah start pakai PowerPoint, kalau ada saya ajar awak tak faham, tolong tanya. Saya suka orang bertanya. Okay? Dan saya nanti nak tanya pendapat awak, tolong jawab minggu depan. Sebab saya punya kira takut kurang hari kita belajar nanti. Sebab banyak kita nak belajar. Sebab nanti saya akan cuti, ada dalam 2 minggu ke apa saya akan cuti. So saya kena minus all that. Okay? Jadi bila saya mainnya, saya tengok ada kurang. Jadi bila ada kurang, saya minta pendapat awak. Kalau awak setuju, tahun baru Cina, okey kan? Tahun baru Cina, cuti kan? Awak nak adakan kelas ke tak nak? Kalau boleh adakan kelas, itu lebih baik. Kalau ramai kata tak mau, kita nak makan angin, dan kita cuti. Kalau majoriti bilang belajar, dan malam itu kita belajar. Pasal saya ikut suara ramai lah. Kalau ikut saya nak mengajar. Sebab saya dah kira kurang hari saya. Saya mesti mengajar at least 30 lebih minggu. Cover semua. Tapi kita punya mukadimah ni, nyari dah nombor 11 ni. Nombor 11 kali. Saya nombor 11 kali. Kita mesti, saya dah potong tu. Dulu saya buat sampai 3 bulan. Ni buat 2 bulan ni. Jadi dekat, jadi kita akan mahu belajar. So, beri jawapan minggu depan, boleh? Awak tak payah tanya kawan. Okay? Awak tanya diri awak sendiri. Kalau awak ada plan, nak makan angin ke apa, Ustazah, saya tak ada. Ustazah, kita semua nak belajar. So, kita ikut suara ramai, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fahkina fahki ahlana, wa qarabatin lana fi dinina ma'al al-insan dzakar Rabbi wa fitna lima tardahu qawlan wa fi'lan karama warzuq kulla halalan da'ima wa akhla asfi'an lama 'an hizari khayrin min fa'ul ashar Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqrab ar-rida minka al-'ilm wabdi 'anna Rabbana kulla din kab'an ta'tiyana rusulman waghfir istirana man satara sallallahu ta'ashar mustafa man al-haqq da'ana wal wafa bi kitab lin-nas shifa wa la al-ikram shrafa wa al-sabr wa salih al-murar Allahumma dina bihidayah waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعسر وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين.